binti Muhammad Syarif, Cik Asmida, tuan-puan, tuan-tuan, Cik Asmida. Celah sikit mata tu. Nak bagi celah sikit mata. Okey, Cik Asmida kita punya pegawai 3PK, Ustaz Perkhidmatan Pendidikan Khas. Dia seorang psikologis daripada UIA yang baru lagi bersama dengan kita dalam bulan 7 kan? Baru bulan 7, 8, 9 nak masuk 3 bulan dah baru bersama dengan kami. Tapi kita kira kepakaran tu sebab memang bidang beliau psikologis tu. Jadi kita sama macam Puan Izzati tadi, maksud kita boleh ambil banyak. Kalau ambillah peluang ni untuk tanya banyak. Sebab psikologis dengan OT ni kebanyakannya berkait dengan murid tuan-puan di sekolah. Nak tanya tentang murid hyper ke, tentang Down syndrome, autism, perangai autism macam mana, ni semua bidang-bidang yang diorang belajar. Ya, diorang belajar. Jadi banyak boleh tanya, insyaAllah. Boleh tanya. Kalau dia tak boleh jawab, kita report lecturer dekat UIA. Okey, insyaAllah kita teruskan bersama dengan Cik Asmida untuk slot pengurusan tingkah laku. Silakan. Okey, terima kasih Cik Aslah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Selamat petang. Okey, saya tahu waktu petang-petang ni waktu kritikal kita, betul? Waktu nak tidur, waktu ngantuk, lepas lunch hour, betul kan? Okey, sebelum kita mulakan perkongsian kita pada petang ini, saya nak kenalkan, nama saya Hasmida binti Muhammad Syarif. Saya merupakan psikologi di Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas 3PK. Itulah. Sebelum ni saya di sekolah sebenarnya, di Sekolah Menengah Tengku Panglima Perang Tengku Muhammad. Kenal sekolah tu? Tahu tak kat mana? Tepi jalan je. Saya berada di sekolah tu selama 1 tahun sebagai guru pendidikan khas jugalah, macam cikgu-cikgu kat sini. Okey, guru-guru masalah pembelajaran. Lepas tu bulan 7 tahun ni saya dimasukkan ke JPN sebagai psikologis. Memang saya degree ada bidang psikologis, kemudian saya sambung ke dunia pendidikan, major pendidikan khas. Okey. Jadi sebelum kita nak lebih lanjut lagi mengenai pengurusan tingkah laku, kita nak buat quiz sikit, boleh tak? Boleh? Kita nak tengok IQ test cikgu-cikgu kat sini. Boleh? Boleh? Okey. Okey, soalan dia. Buka mata besar. Okey, soalan dia, kita buat assessment psikologi. Ini merupakan salah satu assessment psikologi yang nama dia Tony 4 yang sering saya buat apabila saya pergi saringan dekat budak-budak pendidikan khas. Kita nak tengok dia punya IQ test dia berada di tahap mana. Very poor, average, above average, superior atau very superior. Setakat ni setiap kali saya buat saringan, kebanyakan budak-budak pendidikan khas dia di tahap very poor ataupun average dia. Setakat semalam saya buat dengan Puan Izzati, dia above average lah. Kita tengok pokok kecil-kecil sini ada yang superior, lebih 131 dia punya markah. Okey, soalan dia. Okey, soalan dia arahan dia mudah lah. Okey, antara pilihan jawapan 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang mana sesuai untuk dimasukkan ke dalam kotak ini? Tengok betul-betul. 6. Cikgu-cikgu yakin? Okey, betul. Jawapan dia nombor 6. Okey, ini senang je. Okey, ada yang susah? 1 markah. Okey, soalan nombor 2. Sama juga arahan soalan dia tadi. Antara pilihan jawapan Okey, antara pilihan jawapan di sini, pilih satu jawapan yang sesuai masuk dalam kotak ni. 3. Betul, 3. Okey, bagus. Seterusnya, sama juga arahan dia tadi. Makin susah level dia. 5. Ada yang kata nombor 3? 5. Nombor 3 ke nombor 5? Kenapa saya nampak nombor 3? Okey, betul. Jawapan dia nombor 5. Okey, seterusnya. Sama juga.
Betul nombor 6? Ya. Betul. Cikgu boleh dapat? Boleh. Okey, nombor 6. Okey, betul lah nombor 6. Seterusnya. Yang ini macam mana? Sama juga soalan dia. Cuma yang ini dia ada 4 pilihan jawapan lah. Tengok pattern dia kat sini. Nombor 1. Cikgu-cikgu yakin nombor 1? Cuba cikgu tengok pattern dia kat sini balik. Macam mana? Ada saya dengar nombor 3, ada nombor 4, ada nombor 1, nombor 2 tak ada. Jawapan dia apa? 3. Ya, jawapan dia adalah nombor 3. Kenapa nombor 3? Okey, nanti saya terangkan. Ya, betul. Okey, seterusnya soalan yang terakhir. Sama juga macam ni. Pilih satu jawapan masuk dalam kotak ni. Apa jawapan dia? Nombor 2? 2 ke 1? Pandai cikgu-cikgu Betul, jawapan dia adalah nombor 2. Okey. Kenapa dia nombor 2? Sebab sini dah di sini kan. Lepas tu bulat ni dia ke sini. Jadi bila benda ni berada dekat sini, jadi benda ni kena di sinilah. Okey, ini salah satu assessment yang saya buat sebagai psikologis bila saya nak buat saringan. Kita ada buku dia sebenarnya. Nama dia 24. Okey, Test of Non-Verbal Intelligence. Maksudnya bila saya buat assessment ni, kita akan ada one-to-one lah. One-to-one assessment di mana kita akan bagi trial daripada trial 1 sampai trial 6. Bila murid tu ada buat salah, kita akan bagi tahu itu kesalahan dia. Tapi bermula daripada A1, kalau cikgu-cikgu tengok kat sini ada A kan. A1 start daripada A1 sampai A60, kita hanya mampu berdiam, murid hanya tunjuk sahaja mana jawapan dia. Okay, kita akan kira secara total score, raw score dia berapa, baru kita akan tahu dia punya IQ test berada di tahap mana. Ini waktu bila saya pergi saringan lah. Kan, kalau cikgu-cikgu nak rasa-rasa nak tengok IQ test, boleh datang jumpa saya, kita buat 24. Ya, kalau rasa macam dah lama sangat tak tahu IQ kita berapa kan. Ini hanya screening sahaja. Cuma nak tahu kita berada di tahap mana, okey? Okey, seterusnya. Ini tajuk saya hari ini. Pengurusan tingkah laku. Saya rasa pengurusan tingkah laku ni tajuk yang orang kata tajuk yang sangat penting lah kan, sebab benda ni sentiasa berlaku di dalam kelas. Macam-macam ragam kita tengok, betul tak? Tiba-tiba ada yang menangis, tiba-tiba ada yang tidur, betul? Itu yang kita tak tahu macam mana nak handle kan? Okey, seterusnya. Okey, objektif kita hari ini memahami konsep tingkah laku bermasalah, definisi tingkah laku dan pengurusan tingkah laku. Seterusnya, memahami masalah tingkah laku yang dihadapi oleh MBBK. Dan yang terakhir, strategi pengurusan. Ini antara yang paling penting lah. Kita nak tahu macam mana kita nak handle budak-budak di dalam kelas. Okey, seterusnya. Okey, konsep tingkah laku bermasalah. Okey, apa itu konsep tingkah laku bermasalah secara keseluruhannya? Okey, kita tengok. Dia mestilah konsisten, cikgu-cikgu. Tingkah laku yang ditunjukkan tu mestilah konsisten. Maksudnya hari ini, hari Isnin, contoh Isnin, dia suka tidur dalam kelas. Betul? Hari Selasa kita nampak lagi dia suka tidur dalam kelas. Hari Rabu tidur lagi. Dia konsisten. Maksudnya bukanlah maksudnya hari ini dia tidur, minggu depan kita tak nampak dah dia tidur. Maksudnya dia kena konsisten. Seterusnya, ini jangka panjang. Maksudnya dia tidur tu dalam masa waktu jangka panjang. Maksudnya minggu ni kita nampak, contohnya hari Isnin, hari Selasa dia tidur, hari Rabu tak tidur, hari Khamis dia tidur, hari Jumaat dia tidur. Minggu depan pula kita nampak dia lagi pattern dia, hari Selasa dia tak tidur, hari Rabu dia tidur. Maksudnya sepanjang cikgu mengajar dalam kelas PTP tu lah, cikgu nampak dia dalam masa jangka masa macam lamanya aku tengok budak ni tidur. Setiap kali aku mengajar dia tidur je kan. So maksudnya dalam masa jangka yang panjang. Dan seterusnya, memberi kesan buruk. Maksudnya dia mengganggu sesi PDPC cikgu di dalam kelas. Maksudnya cikgu tengok dia tidur dan dia mengganggu cikgu untuk terus mengajar. Okey, itu konsep dia.
Okay, seterusnya, pengurusan tingkah laku. Kita tengok apa maksud pengurusan tingkah laku. Rancangan modifikasi tingkah laku bermasalah ke satu matlamat yang ditetapkan dengan teknik yang sesuai. Maksudnya kita nak ada strategi. Kita sebagai cikgu-cikgu, kita nak tahu apa strategi kita yang akan kita buat dengan murid yang ada pelbagai masalah dalam kelas. Betul? Ada yang autism, ada ADHD, kan, ada CP. Macam mana kita nak handle budak-budak macam ni? Okay, seterusnya, ada jenis-jenis tingkah laku yang kita perlu tahu. Agak-agak cikgu ada berapa jenis tingkah laku? Tak tahu? Okey, kita tengok. Okey, tingkah laku destruktif, tingkah laku destruktif, dan tingkah laku bermasalah. Okey, saya akan terangkan satu persatu. Okey, tingkah laku. Okey, apa itu tingkah laku destruktif? Kita tengok tindakan menghancurkan dan memusnahkan, okey, boleh membahayakan atau mencederakan diri serta orang lain. Antara tingkah laku membahayakan diri sekolah dan masyarakat ialah vandalisme lah. Kan, sebab dia merosakkan harta benda, dia mencederakan diri dia jugalah, kan? Okey. Seterusnya binge eating. Tahu tak binge eating ni apa? Dia makan, dia muntah balik. Ini untuk kalau orang kata jenis macam dia dia macam obses nak kurus. Dia makan, dia muntah balik. Dia mencederakan diri dia sendirilah. Seterusnya gangsterisme. Ini gangster lah kan, sampai orang memukul-mukul. Jadi dia mencederakan diri dia dan juga orang lain. Okey, seterusnya. Okey, ini kebiasaannya kita tak nampak lah bila kita berada di dalam kelas, kan. Biasanya budak-budak pendidikan khas ni jarang kita nampak benda-benda macam ni. Okay, biasanya murid-murid tipikal lah kita nampak biasanya, kan. Itu pun di luar kawasan persekolahan. Seterusnya, tingkah laku destruktif, huruf P. Okey, apa maksud dia? Tindakan mengganggu semasa mengendalikan aktiviti atau pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Okay, kebiasaan tingkah laku destruktif ni berlaku semasa sesi PDPC berlangsung. Ini yang kita kena fokus. Okay, antara tingkah laku mengganggu ialah bising. Apa lagi cikgu? Selain bising dalam kelas? Usik orang. Okay, betul-betul. Hyperaktif, pelakuan nakal, ketawa kuat, agresif secara lisan atau fizikal. Okey, ini antara tingkah laku yang sering terganggu bila kita berada di dalam kelas. Kita nampak anak-anak murid kita, kan. Ini antara tingkah laku yang mereka selalu lakukan. Okey, seterusnya. Saya cepat je lah sebab saya tengok pun mata ramai dah. Okey, seterusnya. Tingkah laku bermasalah di bilik darjah. Sama juga macam tadi, tingkah laku destruktif. Saya ulang je balik. Okey, maksudnya aksi murid yang dianggap mengganggu kelancaran semasa proses PDPC dijalankan. Okey, antara dia ialah kurang memberi perhatian, hyperaktif, pendiam, mengganggu rakan sekelas, membuli, gemar bercakap. Ini tingkah laku bermasalah yang sering berlaku bila kita mengajar di dalam kelas. Ini konsep dia dulu cikgu. Nanti saya akan terangkan strategi dia seterusnya. Okey. Okey, kenapa kita rasa penting kita nak buat penilaian tingkah laku ni? Sebab dalam RPI kita ada 6 domain, kan. Domain bahasa dan komunikasi, apa lagi? Kognitif, psikomotor, tingkah laku, lagi apa lagi 2? Apa dia cikgu? Adalah 6 domain dia tu, kan. Jadi kita nak, bila kita nak buat RPI, kan, kita macam kena tengok apa dia punya main issue dia. Sama ada kita nak buat tingkah laku, ataupun bahasa, ataupun psikomotor. Andai kata kalau dalam RPI, cikgu buat penilaian tingkah laku, ada cara dia lah, nanti saya tunjukkan melalui senarai semak. Okey, ini kepentingan dia. Okey, menggunakan pelbagai teknik dan strategi untuk kenal pasti sebab dan punca, dan seterusnya merangka intervensi yang sesuai. Ini pentinglah ini untuk kita buat RPI nanti. Sebab dia berada dalam domain RPI, tingkah laku ni. Kebanyakan orang tak nak buat tingkah laku ni sebab dia macam tak pasti apa dia punya strategi nak buat. Biasanya orang akan buat kemahiran bahasa, kemahiran komunikasi. Kalau
tingkah laku ni, kebanyakan ramai cikgu-cikgu lari daripada nak buat tingkah laku ni. Masa saya kat sekolah, ramai saya saja kat cikgu-cikgu sekolah saya, kenapa tak buat tingkah laku? Sedangkan kita nampak murid-murid tu suka tidur dalam kelas, kan? Kenapa tak buat tingkah laku sedangkan kita nampak murid-murid tu keluar masuk kelas, pergi toilet apa, kan? Diorang kata nanti nak buat strategi apa? Diorang tak nak menyusahkan diri. Jadi diorang akan buat domain bahasa. Maksudnya belajar bahasa Melayu kena KV. Strategi diorang memberikan bergambar. Mana tak bercabar lah, kan? Betul tak dalam PI diorang, kan? Jadi kita tengok lepas ni. Okey, seterusnya. Okey, apakah peranan guru, PPM dan ibu bapa? Kita tengok. Okey, perlu tahu punca, faktor dan fungsi sesuatu tingkah laku. Kita tengok. Ini antara benda yang paling awal. Kita kena tahu punca kenapa murid-murid LPPK membuat satu tindakan tu. Kenapa dia suka tidur? Kenapa dia suka keluar kelas? Kenapa dia suka kacau kawan? Kenapa dia itu ini? Kan? Kita kena tahu punca dia. Mungkin antara sebab dia adalah diri murid tu sendiri. Mungkin dia bosan. Sebab apa dia bosan? Mungkin daripada rumah dia ada masalah, kita tak tahu. Seterusnya emosi. Emosi ni kalau ada juga pelajar tu dia suka mengambil barang-barang dekat kawan dia. Contoh katakan warna ke, kalau tak dapat dia akan tantrum lah. Dia akan jadi soalan cikgu untuk mengelakkan daripada dia mengambil barang, tak apa, itu nanti saya akan terangkan lagi slide saya seterusnya. Okey. Kita nak tengok tahu punca dia dulu lah. Mungkin disebabkan diri murid tu bosan, ataupun emosi, ataupun dia sifat ingin tahu dia buat-buat, sebab tu dia hyperaktif. Bila cikgu bawa barang bahan bantu mengajar, kan, macam puzzle ke, kinetic sand yang pasir, yang kinetic tu, kan, dia sifat dia ingin tahu, membuat-buat. Okey, itu mengenai diri murid. Seterusnya latar belakang murid. Mungkin murid ada masalah keluarga, kita tak tahu. Kan, kita pula tak jenis tak nak bertanya awak ni. Kita jadi nak marah je budak-budak tu, betul? Awak ni datang sekolah suka tidur. Dia pun tak nak beritahu permasalahan dia. Okey, seterusnya mungkin dia ada sakit kronik. Mungkin keluarga dia ada masalah sakit kronik, kita tak tahu. Seterusnya kematian keluarga. Sebab tu mereka rasa tak bermotivasi bila nak datang ke sekolah. Okay, seterusnya guru. Penyampai kandungan bahan tidak relevan. Guru ni pun okey, biasanya guru akan menggunakan perkataan yang tidak sesuai bila mengajar di dalam kelas. Kan, betul? Kadang tiba-tiba guru pun ada mood dia juga, tiba-tiba dia nak marah budak. Betul? Okey. Ataupun cikgu menggunakan bahasa yang kurang difahami. Contoh, dialek Kelantan, dialek Negeri Sembilan tu, kan? Okey, ataupun guna bahasa yang high level. Orang biasa guna, contoh, kita nak buat sentuhan, kan? Sentuhan guna deria kita, kan? Cikgu bagi arahan, cuba awak rasa texture ni apa? Texture ni apa? Murid pun texture, apa texture tu? Dia macam bahasa yang tinggi sampai murid pun tak faham apa benda. Guna bahasa macam pembukaan. Pembukaan dia, kan? Okey, seterusnya sekolah. Ruang tidak kondusif. Ruang sempit. Dalam satu kelas ada 5 hingga ke 6 orang murid. Lepas tu berkongsi pula kelas tu dengan kelas sebelah. Nampak cikgu tu menjerit, kita pun nak mengajar. Sebab salah pula kita nak tengok cikgu tu marah anak murid dia, betul? Ada kan sekolah macam tu, kan? Lepas tu ada pula kelas walaupun dia ada partition, tapi dengar pula yang sebelah tu menjerit marah. Sebab atas tu tak bertutup, partition tengah semata. Ada kan? Itu mungkin sebab ruangnya tidak kondusif, ataupun disebabkan rakan sebaya, ataupun mereka suka ataupun mereka dibuli. Kan? Mereka dibuli lah biasanya. Okey, seterusnya. Okey, kita nak kenal. Betul ke slide saya ni? Okey, 4 fungsi tingkah laku. Kenapa kita nak tahu budak-budak tu menunjukkan
dia punya tingkah laku dia tu. Tadi ada seorang cikgu tanya, tiba-tiba dia masuk belum start lagi, cikgu, saya punya student suka angkat tangan waktu mengajar. Cikgu nak tanya. Ini dia. Kenapa? Sebab apa mereka tunjukkan tingkah laku tu? Kita kena tahu punca. Yang pertama adalah sebabkan sensory, escape, attention dan tangible. Okey? Ini saya akan terangkanlah. Cepat juga saya ni. Okey. Sensory. Kenapa ia berlaku? Tingkah laku yang memberikan rangsangan sensory. Kita tahu sensory ni memberikan rangsangan lah. Tak semestinya sensory pegangan, mungkin dari segi mata, pendengaran, bau kan. Okay, bila dia berlaku sensory ni? Okey, berlaku pada bila masa dengan kehadiran orang ataupun tidak. Okey, bagaimana? Okay, contohlah saya bagi student dia bila kita bawa bahan-bahan bantu mengajar, contoh kinetic sand ataupun apa lagi bahan yang orang suka makan, tanah liat. Bila bagi tanah liat, cepat je masuk dalam mulut nak makan. Tak tahu lah rasa apa, rasa pahit tu kan. Cepat je nak makan. Jadi apa yang kita nak buat sebagai cikgu-cikgu untuk menggantikan diorang punya sensory tu daripada diorang nak makan benda macam tu? Ini respon dia. Ajar tingkah laku fungsi lain dengan memberikan input yang sesuai. Contoh, kita bagi chew tube. Pernah tengok chew tube? Yang ni chew tube. Ni. Yang edible. Diorang boleh gigit. Kat sekolah cikgu-cikgu ada tak yang ni? Ke tak ada? Kita tengoklah cikgu kat Shopee kot ada kan. Kat Shopee kan. Ini dia. Bagi diorang gigit. Yang masalah kes cikgu yang suka gigit orang tadi tu, yang mana? Berikan dia yang ni. Sebab dia kepada sensory kan. Dia nak suka gigit orang, nak makan orang kan. Kita bagi yang ni. Mengurangkan dia daripada gigit orang. Okey. Itu kalau daripada sensory. Okey, macam mana pula dengan escape? Okey, apa maksud escape? Okey, tingkah laku yang keluar dari situasi atau orang yang tidak diingini atau disukai. Maksudnya dia nak cuba lari daripada berada dalam kawasan tu. Maksudnya kita bagi dia barang kerja ke, aktiviti ke, dia tak nak buat. Dia keluar kelas. Contohnya biasanya budak ADHD kan, budak hyper kan. Bagi sikit terus keluar. Lepas tu dia yang tutup kita daripada luar, guna kunci kelas tu. Kita terkurung kat dalam. Kan? Saya pernah kena budak hyperaktif mengajar, kelas tu dia bergrill. Kita bagi dia lembaran kerja. Kalau marah, saya macam kata, buat kerja ni kan. Dia marah, dia kunci kita pula dalam kelas. Sampai kesudah kita tak boleh nak keluar. Macam tu, memang ada. Okey, dia nak lari daripada tidak melakukan tugasan. Okey, bila dia berlaku perkara macam ni? Okey, berlaku apabila situasi yang dihadapi terlalu sukar, bosan atau bising. Kemungkinan cikgu-cikgu bagi lembaran kerja yang sukar dia nak buat, susah bagi dia. Bagi dia macam, dia memang tak boleh buat. Jadi dia akan rasa tak nak buat, dia escape, dia tinggalkan, dia keluar kelas. Okey, seterusnya ataupun dia bosan. Bosan dengan bahan bantu mengajar yang sama je. Okay, kalau bagi video tu DDL Friends sepanjang tahun. Betul. Tak ada penggerak-gerak ataupun upin-ipin je cerita dia sepanjang tahun kan. Okay, ataupun bising. Ada setengah budak dia sensitif dengan bising kan. Macam budak autis kan. Tak boleh dengar bunyi bising ni. Okay, itu sebab dia. Sebab dia keluar daripada sesuatu keadaan atau situasi. Okay, bagaimana kita cikgu-cikgu nak respon? Bila kita nampak budak-budak jenis yang suka keluar kelas, kan, tak nak buat kerja kita. Ini dia. Ajar murid untuk minta berehat bila diperlukan. Maksudnya, okey, seterusnya, bagi murid rehat antara tugasan, puji jika tugasan dapat disiapkan. Maksudnya, macam ni, kita buat kontrak, perjanjian. Perjanjian, maksudnya, kalau awak siapkan awak punya latihan, cikgu bagi awak berehat. Awak nak bermain ke, awak nak bermain dalam kelas je. Tapi dengan arahan bermain di dalam kelas je, tak boleh keluar. Buat kontrak macam tu. Kalau dia dapat siapkan, bagi dia main dalam kelas. Faham yang tu? Ataupun bagi benda yang dia nak. Dia nak main Lego ke, dia nak tengok Upin ke, DDM Friends ke, bagi. Asalkan disiapkan tugasan yang kita berikan.
Okey, yang ni pun penting. Bagi murid rehat antara tugasan. Setengah, adalah saya pergi kat sekolah kan, setengah cikgu, okey, lepas siap lembaran 1, kita pergi lembaran 2, tak ada rehat. Budak pun dah jam dah. Apa lembaran 2 ni kan? Masa 45 minit, nak siapkan juga nak sampaikan objektif pembelajaran. Kita sebagai cikgu kerja juga kan, objektif pembelajaran kita, betul? Nak juga budak tu siapkan lembaran kerja yang kedua. Jadi pastikan setiap lembaran kerja yang bagi, lembaran kerja 1, bagi mereka berehat, 5 minit berehat. Bagi mereka tarik nafas dulu. Okey, sedar akan kehadiran cikgu di hadapan, kiri kanan kawan dia ada. Lepas tu baru kita paskan lembaran kerja yang kedua. Okey, boleh? Okey, bercerita pasal lembaran kerja ni, kebiasaan cikgu-cikgu dalam satu sesi pengajaran berapa banyak cikgu bagi lembaran? 2. 1 je, 2. Ada yang bagi sampai 5. Tak ada, jangan bagi lebih-lebih. 1 atau 2 sudah cukup berdasarkan kepada kepusian dia. Jangan bagi lebih-lebih. Takut dia orang jam. Itu yang kita takut dia orang jam tu yang dia orang akan escape sebenarnya. Dia orang akan keluar kelas. Dia orang akan marah. Okey? Terusnya, puji jika tugasan dapat disiapkan. Maksudnya setiap kali tugasan dibuat, bagi mereka pujian. Sebenarnya saya nak tahu juga macam mana cikgu-cikgu bagi pujian dekat anak-anak murid cikgu. Cikgu pernah buat kan ujian kan? Cikgu-cikgu perempuan saya tahu dengan lemah lembut. Baguslah awak ni, pandai, bijak, cikgu suka macam tu kan? Ada cikgu saya pernah nampak lah. Saya nak tahu cikgu lelaki. Macam mana dia bagi pujian tu? Boleh tak seorang tunjuk? Cikgu lelaki. Tunjuk Ustaz. Boleh? Seorang datang ke hadapan. Ustaz. Ke cikgu yang kat sini. Macam mana cikgu lelaki bagi pujian? Sebab saya nampak ada cikgu sekolah saya, dia macam, bagus. Macam tu. Kalau lelaki lah. Kalau lelaki dia macam tu. Kalau perempuan saya nampak kalau saya pergi sekolah, walau-wantai ke apa. Kat cikgu sekolah rendah lah. Dia macam excited sikit macam cikgu tadika. Bagus awak ni. Macam tu kan. Kalau cikgu-cikgu lelaki, bagus. Okey, teruskan. Dia macam tu. Dia macam, kita ni nak tanya juga dia ada perasaan ke tak ada perasaan macam tu kan? Ke dia semata-mata nak bagi pujian? Boleh tak seorang tunjuk? Cikgu lelaki, siapa nak volunteer? Bagi RM1. Bagi sikit. Okey dah, cepatlah cikgu. Dah cikgu boleh? Cikgu boleh? Okey, kita tengok. Kita tepuk tangan tu cikgu ni. Okey cikgu kenalkan nama daripada sekolah mana. Lepas tu tunjukkan pujian cikgu. Ada kat anak murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Saya Cikgu Muhammad Rizwan bin Sulaiman daripada SK Raut Jaya. Jadi hari ini saya nak tunjukkan pujian yang telah dilakukan oleh saya sepanjang berada dalam sekolah dalam kelas pernikahan. Anak murid sini sikit. Lelaki ke perempuan? Saja ambil kesempatan Cik Sendiri. Tak payah tak payahlah. Ikutlah cikgu macam mana? Biasa kita puji saya kita lah. Bagus. Panggil orang, panggil Panggil sekarang, panggil member. Panggil Cak. Cak. Kalau ada lelaki dia okey, kalau yang perempuan macam mana? Murid tu Kita perempuan. bagi yang lelaki. Perempuan seorang. Panggil seorang. Okey, siapa seorang perempuan? Siapa boleh? Ni Azira. Boleh. Boleh. Kita nak tahu macam mana dia bagi. Azira. Jangan malu-malu dia autism. Boleh cikgu nak ada bukan? Dia. Okey. Di mana? Azira, betul Ya, tak? yang mana tu pun tak apa. Ada yang menyerah. Bagi segar sikit balai ni. Ini yang lelaki ya? Lelaki lah tu. Dah. Okey, saya bagi situasi dulu kan. Situasi. Okey, situasi dia bila murid selesai menjalankan tugasan dia, apa pujian yang diberikan kepada murid tersebut? Apa cikgu nak buat bila ada murid lelaki dan murid perempuan dalam kelas? Tak ada puji lagi lah. Bagus Caca, pandai awak ni. Ya Allah, ya Tuhanku, ni kurniaan Tuhan ni. Walaupun istimewa, hebat juga. Betul ke bagi macam tu? Betul. Bagi RM1. Ya. Betul, saya memang sembah RM1 banyak. Betul. Nak tengok? Okey,
Kalau dengan murid perempuan, Murid perempuan ganas sikit lah. Ganas. Hidayah sekolah menengah ke? Tidak. Oh, tidak. Cuba. Kan cuba sekolah ni, kelas sekolah. Malu pula Hidayah ni. Jangan kat bawah. Bagus ya Hidayah. Saya lihat awak ni dari hari ke hari semakin berkembang lah RM1. Jadi dia semangat. Bila saya bagi dia hadiah kan, RM1 lah. Cikgu ajar subjek apa kat sekolah? Saya ajar muzik, DI, PJ dengan TMK. Teknologi maklumat. Okey, tepuk tangan tu cikgu. Okey, itu cikgu lelaki. Memang betul lah gaya dia. Macam tak ada perasaan nak bagi pujian kan. Dia macam, bagus. Macam tu je kan. Tiba-tiba bagi RM1 tu orang lelaki. Dia lebih nak ambil RM1. Betul. Kita nak bagi cikgu perempuan tak? Siapa yang saya nak dengar cikgu perempuan? Yang sekolah menengah ke, sekolah rendah ke? Siapa nak volunteer? Siapa nak? Cepat. Kata cikgu apa nama? Azira. Cikgu. Aizwan. Okey Zuan. Tiba dia bertukar jadi perempuan kan. Risau kita. Ingat sejak Okey, kita Cikgu ni. Azwan kan? Okey. Okey, Cikgu Azwan. Siapa nak jadi cikgu perempuan pula? Saya nak tengok. Tadi Cikgu Azwan macam tu je dia bagi kan. Siapa nak volunteer? Kita nak tengok. Boleh? Semua pandang bawah. Tak nak panggil, tak nak panggil. Semua pandang bawah. Akak yang tudung merah ni boleh kat depan saya ni? Boleh. Mari sini. Boleh tak? Akak lah tu. Cepatlah. Kita try. Kita nak tengok. Boleh? Nak orang lain? Siapa nak? Okey. Okey, tepuk tangan. Jadi cikgu Raut. Dengan saya tak boleh malu-malu. Kita kena buat. Kita kena engage. Boleh? Kita kenalkan nama cikgu sekolah mana? Okey, saya lah Cikgu Azira tu. Okey, nama saya Nur Azira binti Fauzi dari Sekolah Kebangsaan Felda Tersang 3 dekat Raub. Posting. Baru posting. Baru posting. One off. Bulan 4. One off posting. Kalau dari dekat kelas saya ada sekolah rendah. Okey, boleh? Okey, contohnya saya panggil nama pelajar saya lah Okey, contoh awak ni pelajar saya lah. Okey. Saya ada seorang pelajar ni dia masalah depression je sebenarnya. Dia tak nak datang sekolah. Keluarga ke macam mana? Biasanya lah. Okey, Amsyah, cikgu minta maaf ya. Kenapa lambat hari ni? Oh, tak ada apa. Memang nampak dah boleh different. Tak lagi different. Banyak masalah. Okey, kalau hari biasa, cikgu bagi kelonggaran dekat awak. Pukul 8 lebih boleh datang lagi. Tapi kalau hari perhimpunan, awak kena datang awal tau. Nanti cikgu bagi gula-gula tau. Okey, itu yang cikgu tu untuk yang pelajar lelaki lah. Tapi biasanya lelaki dengan perempuan sama je sebab sekolah rendah. Dia memang manja. Okey. Contohlah Hidayah ya. Okey Hidayah. Cikgu nak awak siapkan juga kerja sekolah hari ni. Kalau tak boleh balik. Kenapa dengan lelaki dan perempuan dia berbeza? Beza sikit sebab kalau pelajar perempuan ni dia lebih manja dengan cikgu perempuan. Peganglah kalau manja. Tak ada sentuhan. Jadi kita kena marah, kita macam bagi tegasan dulu dekat dia. Lepas tu kita bagi pujian daripada dia. Boleh kita patahkan untuk Cikgu Azira. Okey, terima kasih kepada dua orang peserta. Jadi betul lah tu. Apa yang saya perhatikan, cikgu lelaki memang bagi pujian dengan cara macam tu. Okey, bagus. Macam tu. Cikgu perempuan, mungkin Cikgu Azira malu sikit kot. Kan? Sepatutnya dia ada lebih-lebih lagi tu. Kita nampak kan? Okey, terusnya. Ini dia. Kad ni. Escape. I need a break. Kalau cikgu nak buat dekat dalam kelas, tukarlah bahasa Melayu. Saya perlukan rehat. Sebab murid-murid mereka dia suka kalau kita ada kad bergambar. Tunjuk dekat mereka. Ataupun letak dekat mana dekat jenis kurnia kelas saya. Dia macam ada kad traffic light warna merah, warna hijau. Tu kan. Dia akan tunjuk lah. Diorang nak apa, pertanyaan ke, perlukan
toilet ke apa kan. Jadi cikgu tunjuklah, I need a break. Lepas tu ni contoh dia lah kan. Seterusnya attention. Ini ramai dalam kelas kita. Anak-anak murid nak attention bila kita, terutamanya anak murid senior drum, perlukan attention. Bila kita fokus kat seorang budak ni, mulalah gede-gede kan kita dah tak nak peluk kita, tiba-tiba bagi benda love. Dari jauh, cikgu cantik ni. Dia cakap macam tu. Ada cikgu murid senior drum macam ni kan. Jadi apa yang kita perlu buat? Kenapa dia berlaku? Tingkah laku yang memerlukan reaksi dari orang sekeliling, acting out, behavior. Bila dia berlaku apabila murid inginkan perhatian atau interaksi dengan orang lain. Faham lain tu kan? Kenapa dia berlaku, bila benda tu berlaku. Bagaimana cikgu-cikgu nak respon? Ajar murid meminta menerima perhatian dengan cara positif. Sebagai contoh macam mana? Cikgu-cikgu ada idea tak? Macam mana? Contoh, saya bagi contoh. Jika murid suka menjerit atau ketawa, atau bising sebab nakkan perhatian, apa yang kita nak buat? Angkat kad. Pakai kad. Kad macam mana cikgu? Flash card tu macam arahan. Kalau kami pakai tu, dia orang tahulah. Itu antara salah satu cara lah. Betul lah. Cikgu dah belajar dah sekarang. Dia dah mahir dah tu. Ataupun kita kena bagi tahu dia arahan secara kontrak. Kita bagi tahu dia apa Saya pun dah lupa dah. Kita cakap ke dia secara, kalau awak nak sesuatu, awak kena angkat tangan. Awak tak boleh tiba-tiba macam nak menjerit, saya nak barang tu, saya nak barang ni. Bagi tahu dia. Kalau nak bercakap, kena gunakan intonasi yang betul, yang baik. Ini kalau murid perlukan attention. Seterusnya, tangible. Kenapa dia berlaku? Jika lakunya ada keinginan yang tinggi terhadap sesuatu benda atau aktiviti. Bila dia berlaku? Apabila murid perlukan sesuatu barang, aktiviti. Biasanya kalau jenis murid yang suka expose kepada skrin, mereka nak iPad contohnya kan. Mereka tak boleh duduk diam. Mereka nak juga iPad tu, betul? Jadi apa yang kita nak kena lakukan? Apa respon cikgu-cikgu? Ajar murid untuk apa atau tunggu. Bagi tahu dia. Kalau awak nak sesuatu, kita tanya, untuk apa awak nak iPad tu? Untuk apa awak nak sesuatu benda? Contohlah kalau dia kata dia nak main Lego kan. Tapi budak lain bukan turn dia lah nak main Lego. Turn dia adalah main puzzle ke, budak lain main Lego kan. Dia nak juga Lego tu. Kita sebagai cikgu kena tanya, untuk apa awak nak main Lego tu? Kena tanya dia balik. Sebab itu bukan turn dia untuk main Lego, betul? Kena tanya. Lepas tu suruh dia tunggu. Ajar murid suruh tunggu. Cakap macam ni, boleh awak tunggu sekejap tak? Bukan turn dalam Semelayu apa? Giliran, maafkan saya. Giliran. Bagi tahu murid tu. Ataupun tunjuk macam Cikgu Azwan. Cikgu Azwan bagi tahu, tunjuk kad lah. Bagi dia mudah faham. Itu tangible. Seterusnya, mengenal pasti tingkah laku. Ini sangat penting. Bila kita nak buat RPI nanti, kita perlukan senarai semak, kita perlukan evidence, betul dalam RPI. Cikgu-cikgu dah buat dah RPI. Belum lagi. Ini sangat penting lah kalau kita nak buat RPI nanti. Itu akan diterang, rasanya Cik Aslah lah kan, yang mahir kan. Saya hanya bagi tahu dia punya basic macam mana cikgu nak masukkan dalam RPI. Mengenal pasti tingkah laku kita, apakah pencetus A? Kita kena tahu punca dia dulu. Kenapa sesuatu tingkah laku itu berlaku? Kalau kita pakai agak, budak ni macam ni, tak boleh lah. Kita kena tahu punca dia dulu. Kita panggil dia adalah A. Apa tingkah laku dia? Apa yang ditimbulkan? Seterusnya, apakah akibat sejurus selepas tingkah laku itu berlaku? C. Ini saya akan tunjukkan lebih jelas seterusnya. Ni. Nanti saya tunjukkan satu lagi tu. Kita tengok ini dulu. Tingkah laku boleh dikenal pasti melalui pemerhatian, temubual dan senarai semak. Dari segi pemerhatian, kalau cikgu nak buat pemerhatian, contohnya bahasa Melayu lah kan. Bahasa Melayu ke, saja manipulatif ke. Cikgu nak tengok tingkah laku budak tu, cikgu buat senarai semak.
Cikgu mula-mula cikgu tengok dulu dia ni jenis macam mana, apa masalah dia, isu utama dia. Contohnya dia suka tidur dalam kelas. Bagi contoh lah suka tidur dalam kelas. Jadi cikgu buat senarai semak, tak tunjuk. Senarai semak tik mana, berapa kerap dia suka tidur. Itu pemerhatian cikgu. Maksudnya kita, cikgu-cikgu dalam kelas, kita kena jadi mata lalat 360 darjah. Maksudnya kita kena tahu budak dia macam ni, kita tahu kena budak dia macam ni, kita kena tahu budak dia makan macam mana. Cikgu kan semua boleh kan, cikgu pegang khas kan. Ujung ke sana nampak, ujung ke sini nampak, belakang tangan pun boleh nampak abang-abang kita kan. Okey, seterusnya temu bual. Mungkin cikgu boleh temu bual ibu bapa mereka. Kan, tanya anak puan ni kenapa suka tidur? Malam semalam dia buat apa? Dia main game ke? Ataupun dia memang tak boleh tidur, dia ada masalah tidur kan? Kita boleh temu bual. Seterusnya senarai semak. Senarai semak ni selalunya beriringan lah antara pemerhatian dengan senarai semak. Kita dah perhatikan, lepas tu kita tik kat mana senarai semak dia, bila dia suka tidur, waktu bila dia suka tidur, lepas rehat, sebelum rehat, sampai sekolah terus tidur ke, kita kena angkat. Okey, ini contoh kita punya karakter yang boleh dikenal pasti. Seterusnya, ini pengumpulan data. Ini contoh dia. Data. Kalau waktu saya dekat sekolah dulu, biasa kalau saya buat RPI, pengumpulan data dia contohnya macam ni lah. Kalau kita ambil domain tingkah laku kan. Sebab tingkah laku ni kebanyakan kita memang kena buat pemerhatian. Kalau macam kita buat bahasa, komunikasi, bahasa lah kan, kita tengok kepada lembaran kerja budak tu sama ada dia boleh buat KV ke KV berapa per berapa markah dia, betul. Tapi kalau tingkah laku memang kepada pemerhatian. Tengok macam ni. Contoh bahasa Inggeris ni. Okey, pukul 8 dia buat sejam-sejam lah cikgu kan. Ikut cikgu nak buat 30 minit ke 15 minit ke 2 jam ke. Kalau macam ni sejam-sejam. Okey, ini tarikh dia. Okey, dia tik berapa kali dia suka tidur. Dalam tempoh 1 jam tu 2 kali dia suka tidur. Kan? Lepas tu seterusnya, keesokan harinya sekali dia suka tidur. Lepas tu baru kita tengok kekelapan dia. Inilah yang kita sebagai evidence dia tu. Itu waktu saya belajar RPI lah kan. Ini evidence, kita boleh nampak 10 kali. Kalau bahasa Inggeris dia tak nak buat 10 kali. Matematik 3, sains, pemulihan, kita buat macam ni. Kalau kita nak buat pemerhatian tingkah laku. Seterusnya, menggunakan scatter plot ni tak payahlah, macam leceh. Ini yang saya nak tunjukkan ni. A, B, C. Kaedah A, B, C. A. Okay. Apa itu A? Antecedent maksudnya peristiwa sebelum. Kita kena tahu. Okey, sebelum budak tu dia terlalu hyper, menjerit tiba-tiba, kita kena tahu kenapa. Kejadian sebelum tu apa yang berlaku. Maksudnya, contoh, budak tu menjerit kan. Elok je kita rasa budak tu duduk diam, tiba-tiba dia menjerit. Jadi kita sebagai cikgu kita kena tahu sebelum kejadian menjerit tu berlaku, apa dia buat. Sebab apa yang trigger dia sampai dia boleh menjerit secara tiba-tiba, dia mengamuk tiba-tiba, dia nak pukul kawan tiba-tiba. Itu adalah A, peristiwa sebelum tingkah laku tu berlaku, tingkah laku menjerit tu berlaku. Seterusnya B, behavior. Apa tingkah laku yang dia tunjukkan? Menjerit lah tadi, betul? Tingkah laku. Seterusnya kesan. Apa kesan yang berlaku akibat daripada dia menjerit tu? Dia mengganggu cikgu ke? Ataupun dia pukul kawan ke? Itu nama dia A, B dan C. Okey, boleh? Ini contoh carta ABC kalau kita nak buat RPI tingkah laku. Ini paling simple lah. Contoh kita tengok contoh. Okey. Kita tengok contoh yang pertama, table yang pertama ini. Okey, di mana dan siapa ada ketika itu? Contoh, di ruang tamu ibu dan ayah. Maksudnya budak tu berada di ruang tamu bersama ibu dan ayah. Okey, A, dia kata sebelum tingkah laku itu berlaku. Sebelum dia menjerit ke, dia mengamuk ke apa kan? Dia tengah buat apa? Dia kata sedang menonton TV dan ayah menukar channel. Dia sepatutnya dia nak tengok, dia tengah syok tengok cerita Upin Ipin ke DDFS. Tiba-tiba datang ayah dia sebelum tingkah laku menjerit tu. Ayah dia tukar channel pula, nak tengok bola. Kan?
Jadi apa yang terjadi untuk B? Semasa tingkah laku yang bermasalah tu, dia buat apa? Menjerit kuat dan membalik barang selama 2 minit. Itulah yang B ni kejadian tingkah laku yang berlaku, menjerit ke mengamuk kan. Okey, yang C selepas tingkah laku itu berlaku, apa yang terjadi? Ayah dia tukar channel. Yang Ali minta, Ali terus diam. Faham cikgu? ABC ni senang je kan? Ambil table ni, boleh snap. Senang nanti nak buat. Okey, yang ni line komen ni boleh nak tulis apa kan? Tulis nak cerita, tulis menonton TV hampir sepanjang hari. Okey, itu adalah carta ABC. Okey, kita buat latihan sikit. Okey, 1. Kita nak tengok mana A, mana B dan mana C. Contoh, Nita disuruh oleh guru untuk menyalin petikan di papan hitam. Nita membalik pensel dan bangun dari tempat duduk. Guru memanggilnya untuk duduk kembali dan menjamun tugasan. Nita menangis dan guru menyuruhnya untuk duduk di belakang kelas supaya tidak mengganggu kawan yang lain. Nita berhenti menangis dan pergi duduk di belakang kelas dan membaca buku cerita. Okay, cuba cikgu analisis kes ni. Yang mana A, yang mana B, yang mana C? Cuba baca dulu betul-betul. Saya ulang balik yang ni. Ini contoh dia. A adalah tingkah laku apa cikgu-cikgu? Sebelum. B adalah tingkah laku yang sedang berlaku. C selepas tingkah laku tu. Apa yang terjadi? Okey, cuba buat A ni. Kita tengok. Saya bagi masa. Baca dulu. Fahamkan petikan tu. Cikgu boleh berbincang dengan cikgu-cikgu lain kat sebelah. Kita nak kena pasti tingkah laku tu. Sebab ini penting ABC ni. Kita buat RPI. Dah lah. Kita disuruh menyalin pula. Cikgu dia siapa? Cikgu dia siapa? Guna cikgu je lah ya? Ha? Guna cikgu lah. Guna cikgu lah. Guna cikgu. Acanya. Guru. Kenapa saya suruh cikgu buat ni? Sebab cikgu yang akan analisis nanti. Cikgu kena tahu A, B dan C tingkah laku ni. Membalik pensel dengan bobi lah tak? Kena tahu macam mana. Sebab tingkah laku ni kita buat daripada pemerhatian. Jadi kita tahu kenapa. Kita kena tahu punca dia. Punca dia sebab apa budak tu jadi macam tu dalam kelas. Kenapa budak tu keluar daripada kelas. Tak apa, ambil masa. Ada banyak masa lagi. Panggil seorang-seorang. Panggil seorang-seorang. Cikgu Azwan nak buat ke? Panggil seorang-seorang. Tak apa, nanti saya panggil. Baik. Cikgu laki-laki. Depan ni jangan ni TV ni. Bagi ada cikgu dalam psikologi. Boleh cikgu? Ada yang dah dapat jawapan? Ada yang nak kongsikan jawapan? Cikgu tu tadi kata boleh-boleh tu. Boleh. Boleh kongsikan jawapan? Boleh. Tak nak? Cikgu Azwan ada nak kongsi jawapan? Dah bagi itu? Dia lah. Boleh. Cikgu apa A dia? Kenalkan diri dulu. A dia, dia masih duduk lagi. Maksudnya, kita disuruh oleh guru. Okey. Dita disuruh guru untuk salin perkataan lah. Petikan. Okey. Dita membalik pensel dan bangun dari tempat duduk itu. Dan kembali menyambut tugas itu, masih lagi B. Menangis pun B lagi. Pendapat saya lah. Okey. Dita berhenti itu baru C. Tak muat kotak. Ringkasan. Okey. Ada lagi tak cikgu-cikgu lain yang dapat menganalisis ABC tu apa?
Ada? Boleh? Sebab cikgu-cikgu kena tahu A, B atau C. Sebab ini adalah pemerhatian tingkah laku yang kita nak buat dalam RPI. Ada? Boleh? Cikgu Farah? Boleh? Cikgu Farah nak bagi? Nak bagi jawapan ke? Boleh? Apa yang A? Situasi yang berlaku. Cikgu Farah? Okey, itu A, Nita disuruh salin perkataan. Okey, B dia? Okey, C? Okey, kita tengok. Betul tak jawapan-jawapan cikgu ni? Ini jawapan dia. A, guru minta salin. Oh, okey. Wow, tu Ada, kan? ada. Okey. A, Nita. Okey, A, Nita pula. A, guru minta salin petikan. Maksudnya A adalah kejadian sebelum Nita tu menangis, betul? Guru minta dia salin petikan. B, paling pensel mengamuk lepas tu dia menangis, betul? Itu adalah kejadian yang berlaku, betul? Sebab tu dia menangis. C adalah kejadian selepas, jadi dia dapat buat apa? Dapat duduk belakang. Okey, maksudnya dia suka lah dia dapat baca buku cerita kan. Okey, kes seterusnya, kes nombor 2. Ini paling senang. Okey, Amir sedang bermain permainan video di dalam biliknya. Ibu menyuruhnya untuk berhenti bermain dan makan malam bersama-sama dengan ahli keluarga. Amir teruskan bermain, jadi ibu mengambil iPad dan memarahinya. Amir merajuk dan ingin makan apabila di meja makan. Ibu memberi iPad dan kemudian Amir makan sambil melihat video YouTube kegemarannya. Okey, cari A, mana B, mana C. Tengok analisis A, B dan C. Kita kena tahu. Analisis dulu tingkah laku ni. Apa-apa hal kita kena cari punca dia. Kenapa dia terjadi macam tu? Boleh? Ada yang dapat jawapan dah? Ada yang nak kongsi jawapan? Cikgu-cikgu lelaki ada yang nak kongsi jawapan? Ada. Ustaz boleh Ustaz? Ustaz boleh Sekali ada nak bagi jawapan cikgu-cikgu lelaki? Cikgu-cikgu perempuan lain? Boleh? lagi ni. Okey, saya teruskan je lah Tu. ni A, kejadian sebelum. Ibu minta dia berhenti main sebab untuk panggil makan, betul? Betul. Kejadian sebelum. Lepas tu B, kejadian yang berlaku semasa dia merajuk tidak mahu Makan. tidak mahu makan. Selepas tu ibu pun bagi iPad semula. Sepatutnya tak boleh lah kan bagi iPad semula kan. Tapi sebab ibu nak dia makan juga tu bagi nak iPad. Okey, seterusnya. Boleh A, B, C ni? Boleh analisis ke nak saya ulang balik? Boleh? InsyaAllah boleh. Okey, yang penting cikgu kena tahu punca kenapa tingkah laku tu berlaku. Okey, kenapa dia keluar kelas, kenapa dia tidur, kenapa dia menangis. Dia tahu, kita tahu punca sebelum berlakunya tingkah laku yang ditunjukkan. Ini yang kita nak tengok. Sebagai cikgu-cikgu, apa strategi atau modifikasi tingkah laku yang kita boleh buat semasa kita mengajar di dalam kelas. Okey. Peneguhan. Okey, ada 6 tulisan saya. Tunjuk cara, analisis tugasan, rantaian, galakan dan bantuan, dan pembentukan. Okey, ada 6 strategi modifikasi tingkah laku yang cikgu-cikgu boleh aplikasikan di dalam kelas. Okey, yang pertama kita tengok strategi modifikasi. Peneguhan. Okey, apa itu peneguhan? Kita tengok peneguhan terbahagi kepada 2. Peneguhan positif, peneguhan negatif. Okey, apa itu peneguhan positif? Puji. Pujian. Apa lagi? Singgit. Up sikit cikgu, RM5. Bankrupt cikgu. Okey, apa lagi? Apa ni? Hadiah. Yes. Okey. Peneguhan negatif. Okey, apa itu peneguhan negatif?
Rotan? Siapa yang kata rotan tadi? Okey, contohnya dia tengok iPad lah. Okey, kita tarik keluar iPad dia tu merupakan penugahan negatif. Sebab iPad tu mendatangkan keburukan kepada diri dia, betul? Jadi itu adalah penugahan negatif. Kita bawa tarik keluar iPad dia tu. Okey, seterusnya penugahan. Okey, ganjaran. Okey, dalam penugahan ni kita tahu tadi ada penugahan positif kan? Okey, ini ganjaran. Ganjaran ni dia beriringan dengan penugahan positif. Dia seiring. Okey, kalau kita bagi dia positif, kita mesti ada ganjaran dia. Contoh, okey, dia beriringan kebiasaannya. Okey, ni. Kalau nak bagi ganjaran ada dua, tangible and non-tangible. Okey, apa maksud tangible ni? Ya, nampak lah. Maksudnya hadiah tadi tu kan, yang secara maujud lah, benda yang dia boleh pegang. Non-tangible ni pujian kan. Cantiknya awak hari ni, bagusnya awak hari ni. Okey, ini salah satu ganjaran. Penugahan ganjaran. Okey, jenis-jenis ganjaran yang kita perlu tahu. Bila di mana kita perlu lakukan ganjaran ni? Bila kita nak apply? Jenis-jenis ganjaran. Sosial. Pujian, senyuman, pelukan. Okey. Cikgu-cikgu lelaki takkan nak perlu anak murid perempuan kan? Janganlah. Bagilah pujian ke senyuman mana cikgu-cikgu kan? Seterusnya aktiviti. Okey, kita bagi dia permainan ataupun keistimewaan. Kalau dia dapat nombor 1, sudah terdepan. Tepuk tangan untuk dia. Macam tu. Keistimewaan dia sebab dia dapat berjaya menyelesaikan tugasan. Seterusnya token. Apa dapat tak token ni? Macam carta ganjaran. Stiker bagi kan. Cukup 10 stiker dapat pensel warna. Buku ganjaran tu kan. Ada yang buat kad, ada yang buat buku. Okey. Saya mencadangkan kebiasaannya kalau kita buat kad ganjaran ni, kita tampal dia di hadapan kelas. Bagi dia motivasi dia nak tengok. Bila saya di sekolah, saya pernah buat lah benda tu. Saya tampal di hadapan. Lepas tu diorang akan macam excited nak tengok. Lagi berapa ni nak dapat ni? Lagi berapa ni? Kalau setiap kali masuk kelas saya je excited. Cikgu saya lagi 2. Hari ni saya dapat tak lagi 2 ni? Saya tak dapat kan? Tanpa dia hadapan kelas baru dia tahu. Bagi dia bersaing secara sihat dengan kawan-kawan dia. Bagi dia nampak. Okey, ini cikgu kena ada inisiatif lebih sikit lah nak buat carta ganjaran ni kan. Ikut aktiviti cikgu nak macam mana. Okey, kupon. Kupon ni kalau cikgu buat kupon, cikgu deal lah dengan koperasi sekolah ke kan. Kata kalau ada budak berikan khas, bagi kupon RM1.50 ni, bagi pensel ke dia. Tapi cikgu dah kena bayar. Bukanlah diorang kena bayar kan. Macam kupon hari kantin tu kan. Seterusnya markah. Bagilah markah lebih sikit. Kalau bintang tu bagilah 5. Ini bintang pun tak nampak macam tu je. Budak pun macam cikgu pun ada bintang. Tak nampak bintang. Seterusnya barangan permainan masuk ataupun kombinasi di atas lah. Okey, itu ganjaran. Prinsip memberi ganjaran. Bolehkah kita bagi lebih-lebih kat diorang? Jangan. Cikgu, saya nak handphone. Sudah. Dia tuntut Boleh ke bagi macam tu? Tak boleh lah kan? Okey, ini prinsip memberi ganjaran. Contoh, ni prinsip dia lah. Konsisten, mesti konsisten. Hari ni cikgu bagi ganjaran, esok lusa cikgu tak nak bagi dah. Maksudnya stiker lah, stiker tu kan. Hari ni cikgu bagi, esok cikgu dah tak nak bagi stiker. Dah budak tu dah tak ada motivasi, betul? Kena sentiasa. Setiap kali cikgu masuk kelas, cikgu buat pengajaran, dia buat lembaran kerja, bagilah stiker, 1 ke 2 stiker. Mesti konsisten. Tak boleh hari ni cikgu malas dah nak bagi stiker. Sudah. Dia pun tak ada motivasi. Lepas tu cikgu pula, cikgu lupa lah bawa stiker. Macam mana kalau lupa? Nak gantikan dengan apa? Mungkin cikgu boleh macam tanda dengan marker ke, pemenang marker kan, tanda right ke, X ke. Esok bawa stiker tampal. Okey. Seterusnya, dia sukai murid. Maksudnya bukan cikgu syok sendirilah nak bagi ganjaran tu. Murid pun suka. Kalau cikgu syok sendiri pun murid tak suka, habis balik. Okey, seterusnya kepelbagaian. Maksudnya janganlah macam hari ni biskut, esok pun biskut, lusa pun biskut, sampai tak habis satu tin tu kan. Bagi contohnya hari ni pensel, esok pemadam. Tapi saya tak galakkan kalau cikgu-cikgu bagi makanan macam jajan, gula-gula. Kenapa? Ya, kebanyakan budak-budak kalau kita bagi dia gula-gula kan, benda-benda manis ni kan, diorang cepat hyper.
Mula tak duduk diam apa semua kan. Bagi yang mereka boleh gunalah, macam pensel ke, pemadam, pensel box ke, stoking. Kadang-kadang ada student yang datang ke sekolah stoking koyak kan, nampak kan, kita bagi stoking. Seterusnya, beri label pada tingkah laku. Contoh, kalau kita nak bagi ganjaran tu, bagi tahu dia kenapa dia dapat hadiah ni, supaya dia tahu, oh awak dapat siapkan cikgu punya kerja, jadi cikgu bagi awak pemadam ni. Kena bagi tahu dia. Takkan cikgu tiba-tiba bagi, okey nah hadiah. Dia pun macam, kenapa tiba-tiba bagi hadiah ni kan? Kena bagi tahu dia sebab apa dia dapat hadiah. Oh, saya tengok cikgu dah pada mengantuk ni. Keseterusnya, beri ganjaran pada usaha. Maksudnya setiap kali usaha dilakukan, tak semestinya pada lembaran kerja yang kita buat tu kena bagi stiker. Mungkin dari segi menyapu sampah, kan? Betul? Dan akhir sekali, sesuai dengan umur. Janganlah bagi yang macam dan apa dia? Ya, bagi anak patung Frozen kat sekolah menengah. Sudah, risau kita kan anak patung. Jangan, sesuai dengan dia punya keupayaan dia, di umur dia. Okey, seterusnya apa? Tunjuk cara. Okey, kita buat aktiviti sikit. Sebab saya nampak cikgu-cikgu mengantuk. Okey, cikgu-cikgu boleh berdiri. Semua orang berdiri. Kita nak main tajuk dia ular, cacing, gajah, semut. Okey, berdiri. Berdiri. Kita tengok fokus cikgu. Semua orang buat, mengantuk dah ni. Okey, tajuk aktiviti kita ular, cacing, gajah, semut. Ular, cacing, gajah, semut. Ular, cacing, gajah, semut. Okey. Sebab ngantuk kan? Saya pun ngantuk sebenarnya lepas makan nasi. Okey. Kalau ular, kalau saya kata ular itu, cikgu kata panjang. Kita buat ular itu Panjang. Okey, ular itu panjang. Cacing itu pendek. Cacing itu pendek. Okey, bila saya kata ular itu, cikgu kata apa? Ular itu Panjang. Cacing itu Pendek. Okey, gajah itu besar. Besar. Okey, saya ulang balik. Gajah itu besar. Okey, semut itu kecil. Semut itu Kecil. okey, saya ulang balik. Ular itu Panjang. cacing itu Pendek. gajah itu Besar. saya belum lupa dah. Semut itu Kecil. itu salah satu contoh. Okey, sekarang ni saya nak terbalikkan pula. Kita nak twist. Bila saya kata ular itu sebenarnya apa? Panjang ke? Bila awak kena cakap ular itu pendek. Sekejap, saya malah pening dah. Ular itu Tadi panjang. pendek. Kena tunjuk pendek. Boleh Cacing itu Panjang. okey, boleh? Boleh okey. Ular itu Pendek. cacing itu Panjang. gajah itu Kecil. semut itu Besar. pandai. Okey, saya ulang sekali lagi. Kenapa sudah pandai kan cikgu-cikgu? Okey, saya ulang lagi sekali. Cacing itu, Panjang. ular itu, Pendek. gajah itu, Kecil. semut itu, Besar. semut itu, Besar. gajah itu, Kecil. ular itu. Pendek. Sudah. Okey, cacing itu. Panjang. Oh, pandai. Okey, seterusnya, aktiviti seterusnya. Saya kata. Okey, saya kata angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan. Angkat tangan kiri. Saya tak kata pun. Oh. Saya tak kata. Saya tak kata. Dia kena guna perkataan saya kata. Kita tengok siapa yang paling berjaya, kita dapat hadiah esok. Boleh Boleh. Saya kata angkat tangan kanan. Fokus Turun tangan kanan. Ala-ala duduk. Cikgu duduk. Cikgu duduk. Gerak sikit kita dah kira kalah. Okey, duduk. Siapa yang teruskan tadi tu bolehlah. Okey, angkat tangan kanan kan. Saya kata angkat tangan kiri. Duduk. Dia kena duduk belah tangan Sebab saya tak kata pun tangan kanan dia turun. Siapa yang angkat dua-dua tu? Okey, turun. Siapa yang kena mengaku sebab saya tak nampak sangat kat sini. Okey. Saya kata turun tangan kiri. Maka
bagus. Senang sikit ni kan. Okey. Saya tak nak saya kata. Oh yalah. Saya kata angkat kaki kanan. Oh susah. Okey. Turun kaki kanan. Ada yang turun? Okey, saya kata turun kaki kanan. Turun tangan kanan. Saya tak kata. Boleh tidak? Okey, duduk. Okey. Wah, cikgu-cikgu lelaki nampaknya. Okey, kita tengok perempuan ke lelaki yang menang. Okey, saya kata turun tangan kanan. Angkat tangan kiri. Cikgu nak angkat ke? Okey. Okey, saya kata garu kepala. Berhenti garu kepala. Ada yang berhenti? Ada yang berhenti? Okey, saya kata berhenti garu. Oh. Okey, mengakulah kalau siapa salah tu kan. Okey, saya kata berhenti garu kepala. Saya kata berhenti garu kepala. Okey. Berhentilah, turunlah tangan saya tak kat sini. Alah. Alah. Saya tengok pegang. Aduh, saya kata berhenti tu letaklah tangan kat bawah. Kenapa dia biar? Lengok tangan tu macam ni. Okey. Saya kata angkat tangan kanan. Angkat tangan kiri. Saya kata turun tangan kanan. Turun tangan kiri. Saya nak kata apa? Duduk. Okey, lagi berapa orang lagi? Lagi 4 orang. Cikgu-cikgu datang kat depan boleh tak? 2 orang. Kita nak tengok siapa yang menang. Kita nak seorang lelaki dan seorang perempuan. Cikgu yang perempuan tadi? Kenapa? Pemalu kan? Tak nak mengaku dah? Boleh dah. 2 orang tadi. Cikgu yang kat belakang tu 2 orang. Ke nak ganti kawan? Boleh? Ke pemalu? Oh, dia tak nak. Okey, tak apa. 2 orang cikgu boleh? Boleh? Okey, siapa nak tolong saya bagi arahan? Cikgu Azwan lah. Saya dapat dia yang paling menonjol kat sini. Okey, boleh bagi arahan saya kata tu? Oh, still. Aktiviti selingan lah sebab mengantuk kan. Saya kata angkat tangan kiri. Saya kata angkat tangan kanan. Turun tangan kiri. Saya kata turun tangan kiri. Saya kata angkat tangan kanan. Saya kata turun tangan kiri. Saya kata angkat kaki kanan. Saya kata Okey, siapa menang dia? Okey, tepuk tangan penuh menang. Okey. Kita nak tengok fokus sebenarnya. Sedihkan lah sebab cikgu kata ngantuk kan petang ni kan. Okey. Seterusnya. Okey. Ya. Hilang dah ngantuk. Okey, seterusnya. Tunjuk cara. Tunjuk cara ni apa cikgu? Modeling lah kalau dalam bahasa Inggeris dia. Proses pembelajaran melalui pemerhatian dan peniruan. Maksudnya demonstrasi lah. Apa yang cikgu nak buat, cikgu dah tunjuk depan tu. Contohnya kemahiran memasak. Kalau sekolah mereka kita ada asas masak kan, betul? Cikgu dah tunjuk. Yang pertama kita kena timpa tepung, kita kena letak air, kita kena buatlah ikut step by step. Itu adalah tunjuk cara. Ini contoh dia lah. Cara nak gosok gigi. Macam ni lah gosok gigi. Nak menulis macam mana cara nak menulis, daripada mana nak menulis, pada kiri ke kanan ke kiri, contoh. Seterusnya, rantaian chaining. Okey, apa maksud rantaian chaining? Kita ada 2, rantaian hadapan dan rantaian belakang. Okey, apa itu rantaian hadapan? Okey, saya tengoklah yang ni. Tengok yang ni. Kita tengok contoh dia. Ada video. Wash your hands. Bubbles for you. Bubbles! I love bubbles! Stand.
Let's turn it off. Now we have to dry your hands. Let's go. Right. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You did it! More bubbles for you! Pop! Okey. Rantaian hadapan ni maksudnya kita tunjuk kepada murid-murid kita daripada step 1 sehingga step yang terakhir. Contohnya kita nak mencuci tangan. Kita ada 7 step tu kan? Cuci tangan, betul? Kita tunjukkan dia dari step 1 macam ni, step 2 macam ni sampai ke step 7. Lepas tu baru kita kata suruh murid tu buat daripada step 1 sampai step 7. Maksudnya daripada awal sampai akhir. Maksudnya setiap step tu kena bagi kajian sosial lah, macam ujian. Step 1 kena pass, lepas tu step 2 sampai ke step 7. Itu kalau mencuci tangan. Itu untuk rantaian hadapan. Rantaian hadapan ni mudah sikit. Seterusnya rantaian belakang. Okey, kita tengok contoh rantaian belakang ni. Step 1, prepare the sock. Step 2, place over toes. Step 3, pull round heel and child pulls up the leg. Step 4, well done. Next time, prepare the sock, place over toes, child pulls up over heel and pulls up leg. Going on, prepare the sock. Yep, child will place over the toes, pull up round heel, and pull up leg. And eventually, the child starts by preparing the sock, placing over toes, pull up in round heel, pull up leg. Okey. Faham tak rantai yang belakang ni macam mana? Maksudnya kita buat dulu step. Contohlah pakai stokin, ada 5 step contohlah kan. Step 1 sampai step 4 kita yang buat. Step terakhir biar dia yang tarik stokin tu. Okey, itu step terakhir. Itu maksudnya start daripada belakang lah dia tarik. Lepas tu next step pula, step 1 sampai step 3 kita yang buat. Dia sambung pula step 5 ke 4 lah. Jadi dia 4 ke 5, betul. Lepas tu kita buat pula 1 sampai 2, bagi dia buat 3, 4 dan 5 sampai dia habis 1 tu. Boleh? Itu rantaian belakang. Okey? Okey, ni rantaian belakang. Ini contoh dia lah. Basuh tangan, going to the toilet. Okey, analisis tugasan. Okey, ini analisis tugasan biasanya kalau kita dalam subjek kemahiran biasanya. Kalau kita nak buat sandwich, betul? Kita ada cara penyediaan dia, cara nak memotong, cara nak mencuci pinggan, basuh dia punya peralatan tu kan? Okey, ini cara dia. Macam mana kita nak buat analisis tugasan tu? Nyatakan dengan jelas tugasan pembelajaran atau isi kandungan. Okey, bagi tahu murid tu hari ni kita nak buat apa. Okey, cikgu nak buat sandwich telur. Bagi tahu dia. Okey. Seterusnya, pecahkan tugasan pembelajaran kepada langkah-langkah kecil yang diperlukan. Contoh, memang kita tahu nak buat sandwich telur. Biasanya murid-murid kefasihan rendah ni kita tak boleh bagi dia segedebuk. Macam hari ni kena siapkan juga sandwich telur. Maksudnya mungkin minggu ni cikgu suruh dia potong bawang ke, memotong dulu. Aktiviti memotong. Minggu depan cikgu suruh dia apa? Rebus telur. Akhir sekali baru bila dah habis 1 bulan 4 minggu tu, baru kita suruh dia buat satu semua. Step 1, step 2, step 3, step 4 macam tu Dan seterusnya, letakkan langkah-langkah tersebut mengikut urutan pengajaran yang logikal. Maksudnya daripada mudah kepada yang sukar. Ikut dia punya ni lah cara penyampaian cikgu. Uji secara tidak formal untuk menentukan langkah-langkah yang sudah dikuasai murid. Seterusnya mulakan pengajaran mengikut urutan analisis tugasan. Saya rasa cikgu dah main mahir lah kan analisis tugasan dia apa kan. Ini contoh. Yang tadi tu macam kemahiran. Yang ini dalam subjek bahasa Melayu. Macam mana kita nak pecahkan. Kita janganlah bagi macam hari ni KB, lepas dia dah selesai KB, tambah pula KB. Janganlah macam minggu ni kita bagi macam ni. Mengenal huruf A sampai Z. Minggu ni bagi dia kenal dulu huruf A sampai Z.
minggu depan kalau dia dah tahu A sampai Z, kita tulislah tarikh mula dia bila, tarikh mula. Okey, dia punya catatan, kalau catatan dia kata lepas, tik lepas, ataupun dia dah kena huruf. Minggu seterusnya, asingkan menyebut huruf A dan Z. A hingga Z, maksud saya A hingga Z. Bila dia dah pandai sebut dengan jelas, cikgu dah puas hati, baru cikgu pergi kepada mengenal suku kata KV. Ini juga salah satu evidence yang cikgu boleh letak dalam RPI untuk pengurusan tingkah laku. Ini contoh dia. Ini contoh analisis tugasan how to wash dishes. Galakan dan bantuan. Tadi macam contoh yang Puan Izzati OT kita bagi tahu tadi, yang dia tunjuk summer ke winter tu kan. Dia nak tunjuk apa tadi? Summer. Dia ke depan sikit dia punya kad tu kan. Tunjuk macam tu. Janganlah cikgu tunjuk macam contoh saya ada warna merah dan warna hijau. Okey, sekarang cikgu ni simulasi lah. Sekarang cikgu nak warna merah. Letaklah dua-dua kat depan tu. Kita Puan Izzati cakap kita bukan nak uji, kita nak apa? Ajar. Nak ajar budak-budak tu kan. Letaklah kalau cikgu kata cikgu nak warna merah, depankan sikit ke dia. Bagi dia pilih yang paling dekat, iaitu warna merah. Macam tu. Itu tadi Puan Izzati dah bagi contoh lah. Okey, ini contoh dia. Galakan video. Ada ke? It's a put in the monkey. Go. Put in this. Very good. Go. Put in the monkey. Awesome, buddy. Itu adalah contoh galakan atau bantuan. Sama juga kalau kita nak pegang pensel kan. Mula kita bagi dia bantuan pegang pensel. Okey, lama-lama kita cuba suruh dia menulis. Pembentukan shaping ni macam tadi lah. Kita bagi dia buat tracing letter macam ni, dia boleh buatlah tracing letter cikgu ni kan. Kita ajar cara dia nak makan guna sudu. Okey. Seterusnya, ini yang paling yang kita kena tahu. Mula-mula kita kena pasti tingkah laku yang hendak dimodifikasi. Ini kalau cikgu buat RPI, apa yang cikgu nak ubah tingkah laku dia. Ukur tahap baseline tingkah laku. Biasa RPI sidang 1 3 bulan, betul? Semua 3 bulan, jadi ukur tahap dia. Bila cikgu nak tengok dia punya tingkah laku tu, berapa lama cikgu nak buat strategi dia. Okay, yang ketiga, analisis sebab dan akibat tingkah laku. Analisis kenapa kita guna yang ABC tadi tu kan. Analisis seterusnya buat intervensi. Apa strategi? Strategi tadi saya dah bagi tahu. Guna peneguhan ke, kan? Guna pembentukan ke. Lepas tu evaluasi dan penambahbaikan. Ini bila kita macam sidang 1 tak lepas, kita bawa kepada sidang 2. Itu penambahbaikan lah. Sistem ekonomi, ini contoh dia. Saya yakin cikgu-cikgu perempuan suka yang sekelas dia cantik kan. Ini dia. Okay, sesuatu yang diberi bagi setiap tingkah laku diingini yang dipamerkan dan kemudian boleh ditukar dengan aktiviti atau objek keistimewaan yang ditawarkan. Ini salah satu contoh lah. Ada kad bergambar, dia bagi stiker. Okay. Ini buku ganjaran. Yang berkala cantik sikit lah kan. Yang tak berkala pun boleh, tapi pastikan stiker tu berwarna-warni lah. Ini biasa yang dibuat. Okay. Ini antara ganjaran dia lah. Bila dia dapat kupon tadi tu kan, dia boleh pilih mana dia nak. Dia nak hadiah info ke, dia nak ada Tupperware bagi. Mahal. Kita bilang pun dah ni. Ni sekolah mana ni? Sekolah mana bagi Tupperware? Nangis. Okey, strategi memberi arahan. Okey, strategi memberi arahan juga penting untuk kita supaya boleh faham apa pembelajaran yang kita nak sampaikan dalam kelas. Okey, supaya diorang ni fahamlah apa maksud kita kan. Kita nak suruh diorang buat apa kan. Yang pertama kena bagi tahu, tunjuk. Yang kedua kena tunjuk. Yang ketiga kena buat. Yang keempat kena tanya balik murid tu. Ini 4 cara dia. Contoh, saya bagi contoh strategi memberi arahan. Yang pertama, beri contoh. Ini contoh dia. Beritahu murid anda ada kad warna. Okey, contoh Okey, beritahu murid kita. Okey, dekat depan cikgu ni ada kad
Berwarna. Bagi tahu sebab dia tak tahu kad berwarna tu apa. Cikgu pun cakap, okey cikgu dah bagi kad berwarna. Dia orang pun macam, kad berwarna tu apa cikgu? Dia tak tahu. Kena tunjuk, ini kad berwarna. Okey, lepas tu nombor 2. Tunjuk murid kad warna yang ada. Ini. Tunjuklah depan-depan dia orang. Ini kad warna. Tambah. Dia orang tak tahu lagi lah kad warna apa kan? Ini. Okey, nombor 3. Beritahu kad warna yang ada. Beritahu. Okey, dekat tangan kiri cikgu ni ada warna merah. Dekat kanan ada warna hijau. Okey, seterusnya nombor 4. Tunjuk ke kad warna yang sama. Tunjuklah, kita dah tahu kad warna yang berbeza kan? Sekarang tunjuk kad warna yang sama. Ini contoh lah, simulasi. Ikutlah cikgu gaya cikgu nak bagi arahan macam mana. Kenapa saya okey, tunjuk ke kad warna yang sama. Tunjuk. Lepas tu buat pasangkan kad warna yang sama. Lepas tu tanya balik murid. Tunjuk kat cikgu mana kad warna yang sama. Maksudnya dekat setiap murid tu adalah kad warna dia kan. Ikut macam mana cikgu nak ajar. Orang tidur. Okey, seterusnya. Okey, 2K, 2T. Apa itu 2K, 2T? Ni extra. Kenal pasti tingkah laku murid. Kenal siapa anak murid kita. Tahu apa yang trigger tingkah laku. Kena tahu punca. Maksudnya punca lah kan. Dan yang keempat, trial error. Ini yang saya selalu tekankan. Okay, kita memang kena sentiasa cuba jaya. Kalau tak jadi strategi ni, tukar strategi lain. Buat penambahbaikan. Sebab bila kita bersama murid-murid MBBK ni, kadang kita macam give up juga Sebab macam dah buat macam ni tak jadi. Buat macam yang lain pun tak jadi kan. Betul. Kita kena cubalah try error. Kita kena semangat cikgu-cikgu. Okey. Okey, ini jenis-jenis terapi dalam PDPC. Ini yang Encik Aslah ada bagi tahu kan tadi kan, terapi untuk kita buat dalam PDPC, dalam kita punya RPH, dalam RPI, contoh terapi. Jenis terapi. Terapi bermain. Apa contoh terapi bermain yang cikgu tahu? Apa tu? Hide and seek. Okey, lagi bagus cikgu. Terapi apa lagi? Terapi bermain ni tak kisahlah macam mana. Main Lego ke, kan? Main bina-bina, main woods tu ke, kan? Itu terapi bermain lah. Okay, seterusnya terapi seni. Bagus cikgu, terapi seni. Terapi seni kita bermain dengan colours lah. Bagi dia, janganlah warna, bagi gambar, macam gambar kartun tu je berulang-ulang. Okey, buatlah macam aktiviti macam tiup straw yang warna air tu kan. Bagi dia tiup. Macam tu. Okey, itu adalah terapi seni. Terapi hidro, terapi air. Bagi dia bermain dengan terapi air. Biasanya budak ADHD suka terapi hidro ni. Tapi sekolah kita mana ada kolam. Memang tak ada kan. Doa tu nanti. Terapi hidro, contohlah terapi hidro. Seterusnya terapi bercerita. Cikgu bercerita lah. Jangan bercerita tanpa faham batu mengajar. Duk bercerita. Kan? Buat puppet sikit macam stokin tu ke. Tunjuk kat penggambar. Ataupun suruh diorang buat lakonan. Kan? Baru menarik perhatian. Okay, seterusnya terapi pergerakan kreatif. Apa itu terapi pergerakan kreatif? Menari lah tu. Menari lah. Maksudnya kalau muzik tu bagi sekedar tayang, berpipim, menyanyi lagu. Kita tak buat gerak pun. Budak je gerak. Jadi kita kena buat langkah lah macam tepuk ke, chicken dance ke, kan? Bagi dia orang bergerak sikit. Seterusnya terapi muzik dan nyanyian. Macam saya cakap tadi, terapi muzik dan nyanyian ni janganlah asyik didi sepanjang tahun kalau ajar muzik. Budak tu dah bosan dah, tukar. Okey, ataupun guna cara kalau nak belajar muzik ni, saya baru tahu. Kalau nak mengajar muzik di dalam kelas, mula-mula kita buat humming. Tahu humming? Macam lagu apa? Lagu DDM macam Macam tu. Macam mana humming? Macam ada macam macam tu lah lagu birthday. Saya sebut saja. Lagu Happy Birthday, kita buat humming. Suruh budak buat humming dulu. Baru dia tahu melodi tu macam mana Happy Birthday tu. Boleh? Kenapa cikgu nak try? Boleh kalau nak try. Okey, buat humming dulu. Supaya budak tak bosan. Lepas dah humming, siapa yang ajar muzik ni sebab saya dulu ajar muzik juga. Saya macam bosan asyik benda yang sama. DDM Friends lah, apa kan. Saya buat humming. Lepas dah humming baru kita bagi dia perkataan.
Macam lagu ni lagu hari jadi. Jadi bila dia dah ada dalam set, dia dah setting dia tu muzik melodi hari jadi, senanglah kita nak ajar, betul. Kalau tiba-tiba kita ajar selamat hari jadi, contohlah kan. Dia macam tak ada setting lagi melodi tu macam mana. Kan, betul kan? Okey, seterusnya terapi pasir. Terapi pasir ni biasanya gunakan nanti sel tu lah. Terapi pasir ni biasanya kalau cikgu nak aplikasikan, nak mengajar buat huruf, asyik atas kertas je kan, tracing huruf A sampai ke sudah dot sepanjang tahun. Okay, cuba buat tulis atas terapi pasir A guna tangan ataupun guna tepung cikgu. Tepung pun cikgu beli ataupun cikgu letak pewarna sikit bagi warna-warni kan. Buat huruf A atas pasir tu, tunjuk kat cikgu huruf B, buat huruf B. Bagi dia bermain, aplikasikan terapi dalam pengajaran. Okay, seterusnya. Okay, aktiviti-aktiviti bagi meningkatkan coping skill. Okay, ni kontrak. Okay, ni macam tadi lah saya cakap kan. Kontrak, kita buat kontrak. Kalau dia boleh buat kerja tu, kita bagi dia rewards. Ini peneguhan dia, peneguhan bagi tengah laku yang gini. Ini saya suka. Ini yang paling suka. 5 step to belly breathing. Maksudnya, biasanya untuk budak ADHD lah. Biasa saya buat dekat sekolah, saya suka guna butterfly effect. Macam ni, tangan dekat sini. Cuba cikgu letak tangan, kita tak nafas dulu bagi oksigen masuk. Kantuk kan? Okey, saya pejam mata, saya nafas. Jangan ketuk cikgu, saya nafas je. Risau ketuk, jangan nafas. Hembus. Tarik. Tenang, tutup mata, hembus. Tarik, jangan tidur tarik. Hembus. Okey. Ini biasa saya bagilah dekat budak. Ada satu sekolah, kat sekolah saya ada budak perempuan jenis ADHD. Dia yang kuncikan saya dalam kelas tu. Dia suka kunci saya. Saya kena masuk, tak tahulah kenapa dia tak suka sangat dengan saya. Bukan saya suka bagi faham atau mengajar yang tak faham apa kot. Saya tak tahulah itu kan. Dia akan kunci saya. Jadi bila saya fikir-fikir balik, kenapa dia macam ni? Lepas tu saya cubalah search, baca pembacaan. Kita guna butterfly effect. Butterfly effect ni biasanya dalam untuk orang-orang yang ada masalah depression dan psikologi mental punya disorder lah. Jadi saya cuba try. Sepanjang PDPC tu dia macam tu je. Saya asalkan dia tak mengganggu kelas saya dah okey dah. Maksudnya itu kejayaan terbesar bagi kita lah sebab dia tak kunci saya dalam kelas, betul. Maksudnya dia duduk, biarkan dia macam tu. Biarkan, bila kita nampak dia dah tenang, baru kita suruh dia buat latihan. Itu yang saya apply, nama dia butterfly effect lah. Ini pun sama, 5 deep breaths ni. Bubble wrap, untuk menghilangkan rasa stres. Sediakanlah ni. Cikgu, bubble wrap murah je, beli 1 meter dekat Shopee. Kenapa bosin Shopee je Okey, bubble wrap, lepas tu ambil. Bagi diorang ada sensori sikit, hilangkan stres. Diorang suka main benda ni, bagi pop. Sediakan dalam kotak tisu. Kalau rasa macam budak dah penat, asyik buat lebaran kerja, terutamanya lepas rehat kan, diorang ngantuk, ada yang nak tidur. Okey, cikgu nak awak buat bubble wrap, ambil seorang satu. Ambil, bagi pak. Riliskan dia punya stress dia tu, tension dia tu kan. Seterusnya, calming strategy cards. Okay, maksudnya cikgu kena print out lah, buat laminate yang ada cantik kan. Tunjuk kat dia awak dah buat apa untuk awak tenangkan awak punya ni. Untuk budak ADHD ke contohnya kan, budak autistik ke, tunjuk kat cikgu awak dah buat apa. Instead awak dia berlari-lari di dalam kelas kan, dia kunci kita. Tunjuk awak nak apa. Dia kata dia nak push, dia nak push. Jadi kita kena tolaklah dinding tu. Sama penat. Dinding tu macam tu je kan, dia tolaklah benda tu. Okay, seterusnya dia kata dia nak berjalan. Berjalan dalam kelas. Berjalan lah. Lepas tu dia kata dia nak jump. Tuan-tuan dia nak tunjuk, dia tunjuklah lah kat tu kan. Dia kata dia nak jump, kita bagi dia jump. Kita bagi dia break cards tu, kita bagi dia jump. Lepas tu stretch, run. Ini yang saya, tak apa, nanti saya bagi slide ni. Kita akan kongsikan slide ni, cikgu jangan risau. Soalnya, relax ke. Okay, kita fleksibel. Bila kita mengajar, kita fleksibel. Jangan terlalu stres ikut kena sampai objektif pembelajaran, ikut di SKP. Penat juga kadang-kadang. Kita fleksibel. Okay, dia kata dia nak minum, bagi dia minum. Okay, dia kata dia nak yoga, buatlah yoga. Kita pun buatlah yoga dengan dia orang. Okay, dia kata dia nak bernafas. Okay, dia kata dia nak muzik, bagi dia muzik. Dia kata dia nak baca buku,
Bagi. Sebab kita bagi pilihan kat dia sebab kita nak pastikan pengajaran PDBC kita berjalan dengan lancar lah. Tapi kalau nak bagi pad ni je, nak cari kucing kat sekolah. Kan? Tak payahlah ni. Okay. Dan squeeze. Ni. Bola tu kan? Bola stress dia orang bagi. Bagi. Kalau ada. Okay. Okay, ini social story. Cerita. Social story. Contohnya, kalau kita kalau mak-mak kan ada anak kita kena cerita. Dekat luar kita kena pegang tangan. Kalau tak pegang tangan nanti awak hilang. Cerita macam tu, social story. Bagi dia faham. Kadang-kadang kita kena cerita dulu kepada diorang, baru diorang boleh aplikasikan dekat luar. Okey? Ini biasanya untuk murid autistik. Kalau pergi kat Genius Junior memang ada tampal dulu macam ni. First and then. Biasanya kalau diorang akan tampal dekat bawah-bawah ni lah cikgu-cikgu kan. Kalau macam ni, saya pernah buat dekat sekolah, saya tampal dekat papan putih. Saya tampal, jadi kita kena beritahu. Benda pertama awak kena buat hari ni adalah untuk belajar. Sebab kalau kita cakap je diorang tak faham kan. Tunjuk ini, awak kena belajar. Jadi diorang faham. Oh, mula-mula kena belajar. Lepas tu tampal, terusnya main apa? Boleh bermain. Maksudnya tampal sekali lah. Okay, masuk kelas cakap, okay, mula-mula kita kena belajar. Tampal. Lepas tu baru kita bermain. Jadi diorang di dalam kelas, diorang boleh tahulah, okay, lepas dia belajar, lepas ni mesti main. Diorang nampak benda tu. Diorang tahu flow kita nak buat apa lepas tu. Boleh? Okay. Okay, red flag tanda-tanda murid memerlukan bantuan. Ini dari sudut psikologi lah. Apa yang kita nak tengok bila bendera merah yang kita rasa murid ni senang nak trigger kan. Yang pertama, senang marah atau agresif, enggan ke sekolah spontan, tidak buat aktiviti yang disukai, tidak memberi perhatian terhadap kebersihan dan penampilan, berseorangan, tidak mahu bermain atau bergaul, sangat sensitif pada penolakan atau kegagalan. Ini dari sudut psikologi lah. Kalau kita nak tahu, ini yang paling mudah lah yang cikgu boleh detect kan. Ini untuk dari segi psikologi. Senang marah, tiba-tiba saya nak marah je cikgu masuk nak marah. Semua nak marah, dah rehat pun marah, nak makan pun marah kan. Okey, lepas tu tidak buat aktiviti yang disukai. Okey, penampilan pun tak bersih. Suka berseorangan. Ada tak? Ada anak murid cikgu suka berseorangan? Ada, kan? Makan pun tak nak, kan? Tapi ada yang dia kata macam dekat sekolah tak nak bercakap, dekat rumah banyak lah bercakap. Ada tak? Dekat sekolah dia tak nak bercakap, tapi dekat rumah sebenarnya dia bercakap. Ada? Ada juga kan? Ada, okey. Seterusnya, tindakan yang perlu diambil, okey, dari sudut psikologinya, penambahan lain sebab cikgu-cikgu pun boleh buat. Menunjukkan sensitiviti dan bantu secara one-to-one. Kita kena tanya dia, kenapa awak macam ni? Kenapa awak tak nak bercakap? Awak tak nak bercakap, memang dia tak nak bercakap kan? Kenapa awak suka tidur dalam kelas macam tu? Check in dengan murid lebih kerap. Maksudnya, tanyalah dia. Setiap tengok, dia tidur lagi tak? Dia tak tidur lagi ke? Macam tu. Kena check in. Kita sebagai cikgu, check in kita panggil. Bina report dia ambil berat. Bina report, kenal murid-murid kita, tanya mak ayah dia macam mana, ambil berat. Okey, lepas tu bincang dan maklum kepada ibu bapa, rekod tingkah laku dan kerisauan. Ini penting. Untuk kita bagi tahu dekat parents mereka kan. Pasal tingkah laku ni ambil kira isu budaya. Okey, maksudnya jangan diskriminasi lah budak-budak tu Itu penting. Elak kan? Memalukan murid. Kalau murid tak boleh buat tu, janganlah marah dia. Awak ni jangan macam ni, tak pandai pula tu. Sudah. Lagilah dia lagi down kan? Jangan macam tu. Elakkan memalukan murid di depan orang lain. Jangan buat rumusan terburu-buru. Budak dia suka tidur ni, confirm dia sampai habis suka tidur. Janganlah macam tu. Ataupun dia ada masalah keluarga ni, sebab tu dia suka tidur. Contoh, janganlah macam tu kan. Terus melabel murid. Ini bahaya. Terus melabel murid. Maksudnya, budak ni ADHD, contohlah bukan dalam kelas kat luar kan. Contoh kata, budak ni dia suka menangis, otik-otik ni. Janganlah macam tu. Kita bukan sesiapa untuk diagnose lah. Menyalahkan murid 100% jangan, sebab itu tak sepatutnya berlaku lah kalau dia buat kesalahan. Okey, kalau dia ada buat salah, jangan kata dia salah. Okey, kata-kata dia, okey, cuba kita buat pembetulan yang baru. Guna bahasa yang baik sikit lah. Lepas tu tidak menghiraukan red flags. Itu yang tadi tu lah. Red flag saya yang tadi tu kan.
Senarai-senarai tu habis dah sekejap. Pukul 4. Itu saja. Terima kasih. Cikgu faham ke? Ada soalan? Cikgu-cikgu ada soalan tak nak tanya? Memang slide saya dia cepat je habis. Ada soalan? Kalau tak ada kita nak pas ke Cik Aslah. Tadi rasa-rasa macam ramai nak tanya pasal tingkah laku. Hilang dah. Ke sebab dah petang? Ada soalan cikgu-cikgu? Yang boleh saya bantu? Nak tanya OT, nak tanya ST pun boleh. Kita ada masa. Ustaz lain. Memang kalau macam pelajar yang pendidikan khas, memang tak boleh rotan langsung Tak boleh rotan langsung. Soalan tu kena dengan Cik Aslah. Sekolah menengah. Kak Anil, Kak Izzati, Cik Aslah. Memang ada cikgu tanya, murid pendidikan khas memang tak boleh rotan langsung ke? Cik Aslah kata tak boleh. Kalau macam saya buat kesalahan disiplin pun tak boleh kacau. Sebab saya pun memang berdisiplin. Kalau dia lambat datang sekolah, Kalau dia lambat datang sekolah, Cik Aslah ada nak bagi penerangan? Hari ni Cik Aslah lah ni. Saya psikologi. Saya tak tahu ni. Boleh psycho Sebab buku-buku ni saya baik orang ni. Lawan psycho. Kadang-kadang dia tahu Saja. Peraturan HEM sekolah. Peraturan HEM datang lambat ke apa. Kalau kata voting sekolah ikut peraturan HEM. Buat dia peraturan ikut peraturan HEM. Surat amaran, dekat pintu rumah dan sebagainya. Kalau kata masih tak hadir di sekolah, kalau perlu buat tindakan, kita akan buat tindakan ikut HEM. Boleh proses HEM lah. Kita takluk juga dengan proses HEM. Hai sekolah. Menengah. kadang dia tahu. Tahu. Faham kan cikgu? Okey, ada lagi soalan? Okey cikgu. Wah. Suka. Okey. Kalau cikgu dah meneruskan ke? Maksudnya kita dah peserkan sama dia kelas kan. Laki perempuan lah kan? Perempuan. Kau tu tanya. Buat kan. Jadi macam yang awet yang perempuan ataupun dia juga ke kelas lelaki. Oh, kalau maksudnya kelas cikgu tu dia berasingkan lah murid tu. Kita dah asingkan dah jauh. Boleh saya tahu tak umur murid tu berapa tahun? Yang perempuan tu kan lelaki? Dua-dua 16 tahun. Dia ada masalah pembelajaran apa? Itulah salah satu slow learner. Mereka ada tendency desire, punya sexual desire orang memang tinggi ke. Kalau cikgu kata cikgu dah buat pengasingan, cuba kalau cikgu buat macam mana? Saya nak tanya dulu cikgu buat macam mana. Mungkin saya boleh top up sikit. Satunya memang kami sebab saya baru masuk ke 3 minggu. Jadi couple ni memang ada 3 couple lah. Maksudnya memang jadi macam Ramai je. ramai jadi 3 couple 6 orang. Jadi macam kita nak asingkan jadi peringkat sebab kalau kelas 1 dia kelas 1 tak logik sebab dia dah memang kelas 3 4. Jadi kalau yang selagi kita counselling lah, maksudnya kita nasihat apa yang boleh dan tak boleh. Okey, itu. Ada lagi tak? Maksudnya kalau dia contoh dia break lah, maksudnya dia clash kejap tu. Maju. Allah, pandai pula clash ya. Ya, jadi maksudnya saya kena keluarkan surat amaran macam tu. Cikgu tahu tak punca sebab apa? Diorang selalu suka siapa suka tu tak? Kan? Sebab clash tu sebab macam contoh gaduh sebab adalah masalah dia sebab memang kalau budak-budak macam dia ikhlas kita kat kita kan. Kita tanya kenapa? Contoh dia cakap ada orang kirim salam dekat awet dia. Tapi isu dia adalah memang dia tak boleh dipisahkan. Jadi macam contoh memang dia apa-apa fake je. Macam memang satu masalah memang kita nak marah tapi dia akan dia akan datang. Ibu bapa diorang tahulah mengenai ni. Ada satu pasangan tapi dan dua lagi tak tahu lah. Okey, saya pun first time juga saya dapat kes macam ni sebenarnya Sekolah kan. menengah. Saya macam mana dia? Boleh slow learner ni kan. Boleh slow learner. Faham arahan. Faham arahan semua kan.
Jadi kalau remaja tu Low function mungkin kita akan risau, kita boleh macam buat pengasingan. yang slow learner ni biasa je kita kena juga macam mana pun kena. Pengasingan satu bagus, cikgu dah buat pengasingan itu. Tapi maksud apa-apa saja aktiviti, kalau kata aktiviti berkumpulan ke apa, kita akan elakkan yang tu. Tapi kalau berlaku apa, Benda sebab pelik-pelik. dia naluri dia sama je macam kita, Ya, kan dia betul. sama je kan, cuma mungkin dia nak kawal naluri. Jadi peranan cikgu di sini lah, itu kita kena, terutama yang pendidikan Islam, macam ustaz-ustazah ni dia kena buka Tazkirah sikit. kan, Isik kat telinga dia. baik apa yang boleh, apa yang tak boleh. Yusuf tahyuk sikit kat telinga dia tu. Sekarang isu sebab kita kan save nombor masing-masing kan. Jadi saya memang saya sekadar kalau lalu saya tu saya takkan komen sebab saya takut dia block atau hide saya punya number kan. Tapi lately ni memang obvious memang keluar malam naik motor. Wah. Macam isu-isu yang macam Maksudnya dekat cikgu, dekat dalam kelas, dalam kawasan sekolah masih lagi terkawal. betul maksudnya Bila dekat luar dia, maksudnya kat luar memang dia keluar bocil motor sama naik motor. itu mak ayah lah kena pantau. Kena kaunseling mak ayah dia lah cikgu. Sebab kita dah berada dalam kawasan sekolah memang kita nampak. Yang penting kita nak elak Cik. dalam sekolah. Dalam sekolah. Dalam sekolah tu kita kena kena elakkanlah murid ni buat kelakuan yang tak elok dalam sekolah. Kita jangan Dalam sekolah kita boleh bantu pun setakat kita panggil mak ayah beritahu itu, sebab itu kawalan penjaga. Itu tanggungjawab mak ayah lah kalau berada di kawasan luar sekolah. Tapi cikgu dah bagus dah buat pengasingan tu kan. Tapi memang murid-murid ID ni dia macam ni lah. Dia ada tendensi untuk suka sama suka kan. Itu memang naluri dia orang. Tapi cikgu dah buat pengasingan tu memang bagus lah kan. Tapi kalau berada di luar kawasan sekolah, itu tanggungjawab mak ayah lah, kena bagi kaunseling lah. Yesus tajuk Semua lah. sama, tiga-tiga pasangan tu semua sama. Dia pegang-pegang tangan ke cikgu? Mendalam soalan Risau saya. Boleh? Maksudnya saya nak lebih cabaran. Maksudnya dekat sekolah masih dalam keadaan terkawal lagi lah. Boleh. Memang problem kena bawa dia orang bersukan semua kan. Dia kalau sama kan. Periksa je. Siapa ni? Memang besar. Tak marah tu kan. Pegang tangan. Pegang tangan. Saya dah agak. Memang kena pantau. Jadi macam 5 orang cikgu ni kita kena selalu maksudnya kalau pertukaran kelas tu jangan maksudnya kita tak boleh Lambat. tak boleh Wah. masuk rehat tu memang kita sama sekali. ST ada cadangan OT. Cikgu dah buat pengasingan tapi still lagi nak main-main mata. Pegang tangan. Pegang tangan. Dia tu Betul. Saya tak pasti macam ada setting yang sesuai. Mungkin boleh plan asingkan lelaki dan perempuan. Ataupun you nak buat, kalau nak kita nak cakap dengan dia je mungkin ada isu macam marah lah apa kan. Kita lupakan perempuan sahaja ataupun lelaki sahaja. Mungkin kita cerita tentang Meluahkan perasaan. sentuhan selamat. Ya, sentuhan tidak selamat dalam pengurusan diri tu kan. Sentuhan apa yang tak sesuai dan tak sepatutnya berlaku di antara lelaki dan perempuan. Tentang tubuh badan kita. Tentang sekarang ni Tubuh badan. remaja apa perkembangan yang dia akan lalui. Dan mungkin boleh, kalau dia faham boleh cerita juga lah kesan-kesan Kepada. tak selamat. Ya. Kalau macam tu lah. Cuma saya tak pasti. Mungkin setting kalau cerita secara umum semua dengan budak perempuan cerita. Jadi kumpulkan budak lelaki cerita pula ustaz contoh ambil pula dengan budak Betul. lelaki. Start penting. Sebab kalau kita target dia Ustaz. saja takut dia macam Malu sikit kan. rasa nak Rasa down, marah. Ustaz. Cikgu ada subjek pengurusan diri kan. Pengurusan diri dia ada belajar sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat. Part mana yang kita boleh sentuh atau tidak sentuh. Kat situlah cikgu boleh masukkan unsur-unsur budak Melayu kan.
Islamic sikit lah pagi Ustaz. Ya, start dia dulu. Penjaga kena aware lah. Nanti ada bawa dalam sekolah. Yang banyak kena maklum lah. Cikgu dah maklum kepada ibu bapa dia. Boleh saya tahu tak apa tindakan ibu bapa dia selepas cikgu bagi tahu benda tu? Sebab ibu bapa ni tu memang Setuju. Kau punya orang tu kuat je lah. Macam mana lah. Bahaya. walaupun benda besar, maaf saya cakapkan kita nak lucah ke kasar ke apa, dia tak pakai boxer sebab dia memang benda besar. Terapi apa, maksudnya kita memang dia panggil, maksudnya nasihat cikgu lelaki ke cikgu perempuan aku memang dah, tapi maksudnya sorry to say memang kadang-kadang benda memang nampak, memang kalau dia pakai seluar tu memang orang misalnya saya kata nak kita pun apa tak? Nak mengajar tak selesa tak betul. Memang macam Tempat cikgu ada PPM lelaki ke? PPM ada lelaki. PPM lelaki tu ada bantu tak? Ada. Lepas tu apa yang terjadi? Tapi maksudnya memang tak. Maksudnya ibu pun kita dah bagi tahu. Tapi ibu cakap memang anaknya memang Tak nak pakai boxer? tak selesa dekat kaki. Sakit lah. Jadi kita pun fikir adakah sebab batu karang tu maksudnya yang sakit. Cikgu tu. Sakit batu sekarang tak ada. Sebab kita tak tahu kan kenapa kita nak pakai boxer tu kan. Faham. Kita kena tanya Cik Aslah, cikgu-cikgu lelaki ke kata. Apa yang pernah dilakukan sekolah, apa yang perlu dibuat. Cikgu-cikgu lelaki. Dia tak nak pakai boxer masalah dia. Senang je tu. Kalau yang perempuan, saya ada seorang anak murid perempuan. Cikgu pun tak pakai. Yang perempuan ni bila keluar, habis semua dia buka. Saya macam Cikgu dia pakai seluar yang zaman sekarang tu yang ketat bawah tu. Dia pakai seluar fit tu. Boleh. Seluar tu dia ikut ni bentuk. Maksudnya kita nampak benda tu besar jadi macam saya pun pelikkan kita kenapa macam tak pakai tu tak nampak. Dia tak apa juga, kita cerita benda ni. Benda betul. kita kena apa? Reality. Memang reality benda tu berlaku. Saya ada anak lelaki ni, saya ada suami dan saya taklah kalau tak pakai tu tak adalah nampak macam dia ni kan Okey, kalau ini bagi saya yang perempuan lah. Sekolah dia ada peraturan. Peraturan pakaian sekolah apa semua dah ada. Peraturan tu sepatutnya sekolah semua ada kan. Peraturan sekolah. Dan murid kena ikut peraturan. Kena ikut peraturan. Jadi murid yang melanggar peraturan Suruh dia mak ayah bawa balik. panggil mak ayah. Macam kalau kata mak ayah kita dah panggil tapi cakap tak selesa pun, tapi ini peraturan. Ini peraturan sekolah. Peraturan sekolah sebab dia dah menimbulkan ketidakselesaan pada orang lain. Jadi mak ayah ni kena kalau selalu macam ni mak ayah kita kena betulkan itu. Tak ikut peraturan sekolah, pakaian sekolah lah. Pakai ketat, mana boleh pakai ketat sekolah? Boleh. Yang tu yang ada makwa tu. yang tu baru nak Cuma setakat ni kita tak ada lah Budak-budak baru peraturan nak sekolah. PPNP. Tak tahu kalau ada mungkin peraturan sekolah perempuan, tapi setakat saya jumpa tak ada pula peraturan sekolah menyatakan murid kena pakai spender. Tak ada, tapi peraturan sekolah pakaian seluar memang ada peraturan dia. Tapi kalau benda tu mendatangkan ketidakselesaan, kita boleh panggil penjaga untuk betulkan keadaan itu. Itu yang saya buat lah bila saya ada Kalau student boleh tu. jangan cikgu, panggil biar pengetua atau pentabik berhadapan dengan penjaga. Macam apa penolong kanan camp tu. Kita kena bagi tahu. Sebab dia dah menimbul ketidakselesaan pada orang lain.
pandangan itu. Jangan. Sebab memang apa-apa memang sokset-sokset sama dia pun kan. Maksudnya walaupun PPKI tapi maksudnya dia tahu kan. Dia gelak-gelak apa semua kan. Sebab slow learner ni dia normal. Dia nampak normal. Dia macam orang lain. So, Dia tahu arahan pun dia tahu, kita cakap dia tahu. Okay. Rasa yang slow learner ni nasihat dia setayuk lagi. susah kita nak. Sebab benda ni berlaku bukan kata di sekolah harian pun, di asrama, di sekolah vocational pun banyak berlaku benda-benda gitu. Lagi susah kita nak kawal sebab warden berapa orang je nak kawal dalam asrama tu. Dia pula pada besar je kot. tak besarkan sebab tu lah macam PPN ni cikgu pun macam buat analisa lah kenapa ubat barang ke, tahaniah ke, ambil pasang ke kan, contoh kan. Tapi yang kita risau takut dia tengok kawan ke cikgu sendiri ke, dia menaikkan nafsu dia. Oh. Ini kisah benar ni, ini kisah benar. Pernah berlaku pensyarah nak observe dia punya student berikan khas, option berikan khas, student datang sekolah, syarah duduk belakang, biasalah kan nak observe kan, duduk belakang. Murid dekat depan, cikgu tengah mengajar. Murid tu selamba buka seluar. Dan onani depan. Sampai pensyarah terkejut. Ini berlaku, kisah benar. Ini kisah benar. Tapi murid yang macam ni, dia bukan murid slow learner, dia murid yang Down syndrome lah. Down syndrome dah. Kalau sikit lah. Tapi kalau slow learner, dia faham. Maksudnya dia kita boleh latih murid ni. Kalau yang jenis slow, yang low function ni memang dia tak tahu lah apa dia buat tu betul ke salah, dia tak tahu. Dia tak tahu. Tapi kita kena train juga benda ni salah. Kalau tidak dia akan berlaku lah macam kes yang kita cerita semalam, kes artis anak, bukan artis, yang anak dia raba buah dada dekat restoran sampai nak kena saman. Kan? Dia akan berlaku macam tu sebab pada dia benda tu tak salah. Tegur. Sebab kita tak tegur dia pada awal. Mungkin di rumah dia dah biasa dengan mak dia, dengan kakak dia, dan tak ada teguran di rumah. Sebab tu benda ni kena synchronize. Di rumah dengan di sekolah kita kena buat benda yang sama. Kena ajar benda yang sama. Kalau tak boleh, memang tak boleh. Kalau jaga kata tak apalah, dia restuilah hubungan itu. Kita kata tak boleh. Selagi tak kahwin tak boleh. Kita kena tegas dengan mak ayah. Sebab dia berlaku di sekolah. Kita kena cerita terus terang. Benda ni berlaku di sekolah. Kami tak nak. Sebab kita tak nak benda ni berlaku di sekolah. Ada isu banyak. Benda-benda ni memang biasa. Sebab murid ini pun dia ada nafsu. Dan murid ni pun ada nafsu. Kadang-kadang nafsu dia di luar kawalan. Di luar kawalan. Dia macam kita boleh kawal. Tak tahulah kot Cik Wahab tak boleh kawal. Kita boleh kawal. Tapi murid tak boleh kawal. Janganlah ke Cik Wahab ni. Janganlah ke Cik Wahab. Risau. Tak salah. Saya tamil. Oh, kami. Oh, tega je. Boleh kan? Kalau boleh buatlah perjumpaan segera dengan penjaga. Kena bagi tahu. Melibatkan pentadbir. Kalau cikgu tak boleh, biar pentadbir sendiri jaga tu. Jadikan masalah sekolah lah maksudnya. Kalau saya tambah, kalau dekat sekolah kan ada pelajar perempuan yang memang tak pakai, bila keluar toilet terus habis. Saya akan maklumkan kepada ibu bapa diorang, kami bagi tempoh percubaan 1 minggu atau 2 minggu tu tidak hadir ke sekolah. Sebab kita nak tengok bila dia lepas habis, itu bergantung kepada pihak sekolah lah macam mana dia handle GPK pernikahan. Sebab nak pastikan anak dia tu bila datang sekolah next 2 weeks, tak ada dah berhugil macam tu maksudnya. Bagi tempoh percubaan, saya bagi anak puan seminggu tu dia hadir sekolah untuk pastikan puan ajar dia pakai pakaian yang betul, cara yang betul. Maksudnya next week kita tengok still lagi tak boleh, kena buat lagi lah benda tu. Dia kena daripada mak ayah dia dulu lah, train dia daripada rumah macam mana. Itu yang GPK pernikahan saya buat lah untuk budak perempuan tu. Lepas tu next tu dia datang, okey. Maksudnya memang boleh dia betul lah maksudnya. Pergi toilet pun okey, tak ada dah nak keluar, tak pakai baju ke apa yang perempuan kan. Saya tambah sikit. Sorry. Boleh, silakan. Dia kadang-kadang sayang cikgu tau. Dia murid ni disebabkan masalah yang tingkah laku ni, disebabkan masalah ni.
Sebab kita ada berapa ramai murid yang sebelum ni kita ada program dia panggil Main Seat. Murid ni belajar di kolej swasta. Dan di vocational juga, contoh vocational lah, atau di kolej swasta. Diorang dipilih masuk ke kolej swasta, dibiayai oleh KPM, masuk, tapi terpaksa ditolak sebab masalah ini. Dia tak boleh urus, dia pergi ke duduk asrama, pergi tandas dengan telanjang, pergi tandas. Lepas tu dia kalau yang perempuan tu dengan pad semua telanjang, dia tak boleh nak urus benda ini. Sedangkan dia boleh belajar, dia boleh masuk vocational tu, dia boleh buat kemahiran, dia boleh. Tapi disebabkan tingkah laku ini, kolej terpaksa reject dia. Sayang. Jadi peringkat awal kita kena betulkan. Kalau ikut sekolah rendah lah, dah kena betulkan benda itu. Bila dah menengah ni sebenarnya dia susah sikit, tapi kena juga buat. Sayang untuk masa depan ni. Kalau murid dia berjaya masuk ke vocational, tapi terpaksa ditolak disebabkan masalah ini. Ya. Kalau cikgu ada nampak dah murid tu dah nampak sikit, kenalah. Kena buat sesuatu. Okey. Okey, ada lagi soalan terakhir. 4.5. 4.5. 4.26. Tak ada dah. Attendance, soalan attendance. Soalan juga tu attendance. Betul soalan. Cikgu tanya, tidak lupa balik hari ni sia-sia je tak ada attendance. Tak kira hadir lah. Penat saya bercakap dengan orang. Okey, itu sahaja daripada saya. Kita jumpa esok. Maaf segala salah silap dari segi konten percakapan pergerakan saya. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Cikgu kalau nak buat Tony nak buat IQ test beritahu saya. Esok kita ada masa lagi. Kita tengok. Cik Asla dah ada appointment dah, saya dah buat IQ test. Okey, terima kasih banyak Cik Asmida atas perkongsian. Alhamdulillah untuk petang ni kita tak ramai yang tertidur. Semua segar. Dia sebenarnya segar dekat setengah jam terakhir tu segar. Step kedua tadi banyak yang di setengah jam terakhir tu baru kita segar sikit kan. Okey, tak apa. Semampuannya tuan-puan dah dapat sedikit sebanyak. Sebab benda ni sebenarnya basic saja, asas. Sebab kalau kita nak ajar semua tak cukup. 2 jam tak cukup. Nak cerita tingkah laku sama juga macam kita cerita OT tadi. Ciri-ciri nak cerita tu memang tak cukup untuk 2 jam punya slot. Kalau ikut kita kena buat khususan bengkel satu persatu untuk setiap slot. Bengkel untuk OT saja mungkin 3 hari, 7 hari baru boleh dapat. Itu pun tak keseluruhan. Okey. Jadi terima kasih tuan-puan untuk hari ini. Semua dapat bersama lagi, masih lagi segar bugar, sihat. Tak ada lagi yang apa? Nak bekerja balik awal. Rasanya yang lelaki pun setakat hari ini masih bertahan lagi walaupun hari Khamis. Jadi kita untuk petang ni kita akan tamatkan 4.30. InsyaAllah esok kita akan jumpa semula. Sebelum tu mohon untuk isi kehadiran, untuk scan kehadiran tu. Sebab